Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi tuan-tuan, hadis ahad wa fiha al-maqbul wal mardud, ada yang diterima, ada yang ditolak, iaitu berdasarkan cukup ataupun tidak syarat-syarat hadis itu untuk diterima ataupun tidak cukup syarat-syarat untuk hadis itu diterima. Jadi kita akan jumpa nanti insya-Allah. Litawaqqufil istidlal biha 'ala al-bahth an ahwali ruwatiha dun al-awwal. Kenapa hadis ahad ni ada yang makbul dan juga ada yang mardud? Sebab untuk kita berhujah dengan hadis-hadis ahad ini, dia bergantung kepada kita mengkaji tentang keadaan-keadaan perawinya, tidak sebagaimana hadis yang pertama itu mutawatir. Sebab kita tak perlu cek lagi. Tapi sebenarnya tak ada satu hadis pun yang mana tidak dicek oleh para ulama. Sebab untuk kita kata dia mutawatir dan benar ia mutawatir, tidak berpada hanya ada banyak riwayat. Sebab mungkin riwayat itu datang daripada para pendusta dan seumpamanya. Nampak tak? Hadis itu asal dia tidak sahih, apatah lagi nak disebut mutawatir oleh para ulama. Senang cerita, semua hadis kena dicek. Wa qad yaqa'u fiha, dan kadang-kadang mungkin juga berlaku ataupun wujud di dalam hadis-hadis ahad ini ma yufidul ilman nadhari bil qara'ini 'ala al mukhtar. Okey, hak ni perbahasan yang ada kaitan dengan mutawatir. Dia kata fal awwal al mutawatir al mufidu lil ilmi al yaqini bi syuruti. Sebab hadis itu kalau sanadnya sahih ataupun hasan dan riwayatkan terlalu banyak, maka bila riwayat terlalu banyak, secara nak ataupun tak nak, kita suka ataupun tak suka, kita kena terima isi kandungan dia, betul tak? Itu yang dinamakan sebagai al-mufidu lil ilmi al-yaqini, iaitu ilmu yakin ittirari di sini, iaitu memang kita tidak ada kemampuan untuk tolak dah, akan terhasil dalam diri kita. Sebagaimana hari ni tuan-tuan, orang duk cerita tentang coronavirus sebagai contoh lah. Satu dunia cerita, kita tak pernah berada di China, kita tak pernah tengok pun mangsa-mangsa ataupun apa yang berlaku, betul tak? Tetapi kerana ramai sangat yang cerita, benda itu dah jadi satu benda yang mana yakin dalam kehidupan kita, dan kita tidak ada peluang ataupun ruang untuk kita tidak percaya benda tersebut. Itu dinamakan sebagai al-mufidu lil ilmi al-yaqini, yang mana dia menghasilkan ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin di sini ialah ittirari, iaitu memang semua orang, alim ke dia, orang terpelajar ke dia, orang jahil ke dia, orang biasa ke dia mesti akan terima benda itu, betul tak? Dalam kitab-kitab dia cerita tentang Mekah sebagai contoh. Ada satu tempat nama dia Mekah, adanya Kaabah. Hak ni tuan-tuan, orang tak tengok TV ke, orang tengok TV ke, pernah pergi umrah haji ke, semua akan percaya benda tu wujud. Tidak boleh lagi untuk kita nafikan. Sebab apa? Kalau kita nafikan, itu dinamakan sebagai mukabarah, iaitu kerah kepala. Itu dinamakan sebagai al-mufidu lil ilmi al-yaqini, iaitu al-ittirari. Bisyurutihi, dengan syarat dia. Saya sebenarnya malah nak bagi tahu. Yang pertama sekali ialah bilangan dia terlalu ramai. Yang pertama. Yang kedua, bilangan tersebut seimbang ataupun semakin banyak pada setiap batch, pada setiap level. Let's say kalau zaman sahabat ada 10 orang sahabat riwayat. Bila datang zaman tabi'in, daripada setiap sahabat itu ada bilangan ramai riwayat. Nampak tak? Yang level tabi'in pun ada bilangan yang ramai riwayat daripada tabi'in. Benda itu semakin lama, paling kurang dia dari sudut bilangan sama ataupun semakin berkembang. Yang ketiga, muntaha al-his. Dia punya sandaran berita tersebut adalah daripada panca indera, bukan benda yang dia fikir. Sebagaimana yang dia kata, aku tengok, aku dengar. Nampak tak? Dia bukan benda yang dia fikir. Dia bukan qadhiyah aqliyah, bukan satu benda yang bersifat akal yang boleh fikir dia bagi tahu kepada orang. Dan yang keempat, mustahil untuk mereka berkumpul untuk mereka-reka berita tersebut, teks tersebut, hadis tersebut. Sebagai contoh, diriwayatkan di kalangan ahli Basrah, diriwayatkan di kalangan ahli Kufah, diriwayatkan di kalangan ahli Syam, Mekah, Madinah. Jadi ini yang dinamakan sebagai khabar ammah pada istilah al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Jadi bila ada empat ni tuan-tuan, biasanya
secara automatik akan keluar dia punya natijah dan juga hasil, iaitu al-mufidu lil ilmi al-yaqini, iaitu ilmu yang yakin, ittirari, yang benda kita tak boleh nak buang lagi, kita tak boleh nak nafikan lagi, akan terhasil di dalam diri kita. Nampak tak tuan-tuan? Itu ada 4. Ada yang kata al-mufidu lil ilmi ni syarat yang kelima. Ada yang kata dia bukan syarat yang tersendiri, tetapi dia lah hasil daripada 4 syarat ni. Nampak tak? Ala kullin, jadi sekarang khabar selain daripada mutawatir, asalnya ia adalah dhan, sebab dia datang dalam bilangan yang mana tidak ramai, ada kemungkinan salah, ada kemungkinan menipu. Kemungkinan tu memang wujud tuan-tuan. Tetapi hakikatnya para ulama hadis apabila mereka riwayatkan hadis-hadis ini di dalam kitab-kitab tertentu, terutamanya as-sahihain, Bukhari dan juga Muslim, kemudian dengan syarat yang ketat, kemudian ulama dan umat telah terima isi kandungan dalam kitab tersebut sebagai sahih, maka ini merupakan penguat-penguat yang menjadikan bahawasanya hadis-hadis di dalam Bukhari Muslim juga ia adalah mufidun lil ilmi, dia juga akan menghasilkan ilmu. Cuma ilmu tersebut dia bukanlah ittirari, iaitu satu benda yang mana akan wujud di dalam hati semua orang, tetapi ilmu tersebut terhasil hanya di dalam hati para ulama apabila mereka membuat kajian yang kita namakan sebagai ilmu nazari. Nampak tak? Nazari itu adalah yang terhasil daripada istidlal, terhasil daripada kajian. Sebab tu tuan-tuan, sesiapa yang menolak hadis dalam Bukhari Muslim, kita tidak kafirkan dia kalau hadis-hadis tu tidak sampai darjat mutawatir lah, tetapi dia ditolak di dalam Bukhari dan Muslim. Walaupun tidak sampai kepada darjat mutawatir, kita akan kata dia adalah satu orang yang mubtadi' dan juga satu orang yang sesat. Sebab apa? Sebab hadis-hadis yang tidak dikritik di dalam Bukhari dan Muslim oleh ulama-ulama hadis terdahulu, yang diterima oleh para ulama sampai ke zaman kita pada hari ini, maka dia adalah mufidun lil ilmi an-nazari. Dia adalah memberi faedah ilmu nazari, ilmu yang mana terhasil disebabkan oleh kajian. Nampak tak? Jadi kalau dia tolak, maka kita kata dia mubtadi', satu orang ahli bid'ah ataupun dhal. Tapi kalau dia tolak satu benda yang ada dalam Bukhari Muslim yang mana nilainya adalah mutawatir, seperti kewajipan salat 5 kali sehari semalam, maka dia adalah kafir. Nampak tak? Sebab itu ialah ilmu ittirari. Mutawatir ni ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita kena pandai bezakan. Sebagai contoh tentang isu ilmu makrifat hakikat sehari dua ni kan, apabila orang kata bila sampai makam tertentu dia tidak wajib lagi solat, kafir. Benda tu kafir tuan-tuan, mukhrij minal millah, terkeluar daripada agama. Sebab apa? Dia mengingkari satu benda yang mana ma'lum minad din bil darurah, benda yang mana diketahui oleh orang Islam secara putus dan pasti, tak kira dia alim ataupun dia orang awam. Nampak tak? Dia kata sampai martabat tertentu, makam tertentu tak payah solat, cukup dengan niat. Kafir. Sepatutnya pejabat agama kena ambil tindakan. Kita kecek apa orang kafir yang banyak. Nampak tak? Sebab benda tu ma'lum min ad-din bil-darurah. So tuan-tuan, hadis yang mana ada dalam Bukhari dan Muslim ada kedudukan dia tertentu yang mana pada kita benda tu memang qat'i, Nabi sebut. Cuma qat'i itu tidak terhasil pada semua orang. Orang awam dia mana tahu apa. Tetapi bagi orang yang mana belajar hadis, dia baca sejarah para ulama, inayah, orang kata ambil beratnya para ulama tentang bacaan Sahih Bukhari, tentang nusrah-nusrah Sahih Bukhari dan seumpamanya. Kita kenal perawi-perawi yang ada dalam tu. Kita kenal Imam Ahmad siapa, kita kenal Imam Syafi'i siapa sebagai contoh kan. Dan perawi-perawi dalam Bukhari, kita tahu kedudukan mereka, jalur yang banyak bagi satu-satu hadis. Pada kita benda tu kita putuskan dah, Nabi cakap dah benda tu. Nampak tak? Nabi cakap, Nabi buat. Sebagai contoh hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau berumur 6 tahun. Benda itu ada dalam sahihain, dalam kitab-kitab hadis yang lain, disebut di dalam kitab-kitab sejarah.
kemudian diriwayatkan daripada jalur yang begitu banyak. Siapa yang tengok saya punya pembentangan dengan Dr. Kamilin kan, tentang sanad dan seumpamanya, maka tuan-tuan, hadis itu memang pada kita yakin Nabi berkahwin dengan Aisyah ketika mana Aisyah berumur 6 tahun. Tidak ada syak, benda mutawatir. Nampak tak? Benda tu mutawatir daripada dulu sampai sekarang. Tiba-tiba kalau ada orang yang mana mempertikaikan benda tu, sama ada kita kata dia mubtadi' dal, keadaan yang mudah tuan-tuan. Kalau kita nak kata hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim juga ialah hadis yang dhan, sebagaimana diperjuangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan seumpamanya, hari ni tak lekat apa pun tuan-tuan untuk agama kita. Nampak tak? Hari ni tidak akan lekat apa pun dalil agama kita. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni, dia memanglah manusia biasa, ada kesilapan. Tetapi ulama telah cek kitab mereka kurun demi kurun. Sebab tu ulama kata talaqqathuma bil qabul. Al-ummah talaqqathuma bil qabul. Umat yang telah terima. Jadi maksum tu datang daripada mana tuan-tuan? Maksum datang dari sudut ijma' umat akan apa yang ada di dalam Bukhari dan juga Muslim, akan kesahihan dia. Kecuali adalah beberapa hadis yang dipertikaikan oleh para ulama, itu memang Ibnu Salah buang awal lagi. Nampak tak? Illa ahrufan yasirah, kecuali beberapa hadis ataupun beberapa lafaz. Dan bila kita kata ulama terima bil qabul min haitsu as-sihah, dari sudut sahih benda itu berlaku, Nabi cakap, Nabi buat. Tetapi dari sudut dalalah, petunjuk untuk hukum hakam, benda itu masih lagi ada perselisihan dari kalangan para ulama. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, ulama berselisih pendapat. Betul tak? Ada yang kata hukumnya sekian, ada yang kata hukumnya sekian, ada yang kata haram, ada yang kata halal, ada yang kata makruh. Benda itu sebagaimana Quran, dia dari sudut thubut memang ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mutawatir, betul tak? Dari satu generasi ke satu generasi. Tapi dari sudut dia punya petunjuk, kefahaman terhadap hukum, ulama berselisih pendapat. Ada yang kata ayat ini mansukh, ada yang kata ayat ini muhkam, ada yang kata ayat ini muawwal. Benda tu tuan-tuan belajar dalam usul fiqh, tuan-tuan akan faham. Tetapi dari sudut thubut, betul tak? Dari sudut thubut, benda itu wujud sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir, tidak ada keraguan, itu kita terima. Sama macam dengan kes hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Benda tu sabit, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Cuma apa hukum berkahwin dengan budak yang mana masih belum baligh dan seumpamanya? Mungkin ulama berbeza pendapat. Adakah benda itu sunnah yang wajib kita ikut, ataupun benda itu dari sudut boleh, ada maqasid dia tersendiri dan seumpamanya? Benda itu masih lagi terbuka kepada perbahasan, kepada perbincangan. Tetapi Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun, benda itu dari sudut thubut la niza', tidak ada perselisihan kecuali orang-orang yang syadz pada zaman sekarang. Nampak tak? Jadi tuan-tuan kena beza antara mufidun lil ilmi nazari bil qara'in ala al-Mukhtar. Ini Mukhtar Ibn Hajar dan juga ramai ulama. Qara'in di sini antaranya ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Ada yang kata tengok jalalatul ruwah. Macam kalau kita tengok satu riwayat hadis Imam Ahmad daripada Syafi'i, daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, kita sebut nama ni tu cukup daripada kita tuan-tuan. Nampak tak? Untuk kita tahu kedudukan hadis tersebut. Ataupun hadis-hadis yang mana diriwayatkan melalui as-sahul asanid. Kan as-sahul asanid ulama sebut ada lebih kurang 10 dan ke atas. Jadi kalau datang daripada riwayat sebagai contoh Az-Zuhri, daripada siapa ya? Az-Zuhri. Siapa yang Az-Zuhri daripada siapa yang contoh? Daripada Sa'id Ibn Musayyib sebagai contoh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adalah as-sahul asanid yang disebut Nafi', Malik daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Kemudian antaranya Abu Zinad daripada Al-Arash, daripada Abu Hurairah. Adalah ini dikumpul oleh para ulama. Antaranya Al-Imam Al-Iraqi di dalam kitab dia Taqribul Asanid, lebih kurang ada dalam 16 sanad. Kemudian adalah ulama lain tambah lagi. Kemudian diriwayatkan hadis-hadis yang mana diriwayatkan melalui sanad-sanad tersebut. Taqribul Asanid dikumpulkan sanad-sanad yang dikatakan as-sahul asanid, sanad-sanad yang paling sahih. Kemudian dibawa riwayat-riwayat melalui jalan tersebut dalam bidang fiqh. Kemudian
disyarahkan oleh beliau sendiri, Al-Imam Al-Iraqi. Sebenarnya dia tulis kitab tu untuk anak dia, Abu Zur'ah Al-Iraqi. Tak silap saya, Abu Zur'ah ni meninggal tahun 800 berapa baik? 870 lebih kan? Ke 856 ke 826 Imam Iraqi 806, anak dia 85 lebih atau 87 lebih, tak ingat, tapi saya rasa 87 lebih. Dalam kitab dia Tarhut Tathrib. Tarhut Tathrib ni ada cetakan baru 5 jilid, tak silap saya. Ni muqarrar ustaz-ustaz kita zaman belajar universiti dulu. Lah ni tuan-tuan, Bulughul Maram pun orang tak ajar dah. Umdatul Ahkam pun orang tak ajar zaman len ni tuan-tuan. Hadis hukum, tak tahulah tuan-tuan belajar hadis hukum, ada hadis hukum sini. Guna kitab ke apa? Ha? Oh, Taisirul Alam syarah Bulughul Maram. Tapi syarah Umdatul Ahkam, tapi tak habis kan 400 hadis. Dulu orang ngaji syarah tuan-tuan, zaman ustaz-ustaz kita dulu di Jordan ngaji syarah Tarhut Tathrib oleh Al-Imam Al-Iraqi. Dia tak habis tulis, tetapi anak dia sambung, Abu Zur'ah Al-Iraqi. Dan antara kelemahan kitab zaman sekarang ialah naz'ah usuliyah dia tak kuat, dia naz'ah hadithiyah dia kuat. Dia bina hukum di atas hadis sahih dhaif. Hadis ni sahih dhaif, ada hukum. Kalau ulama dulu cara dia tengok lain, usul fiqahnya, qawaid fiqahnya, bahasa Arabnya dan seumpamanya. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab ulama dulu, dia akan membentuk malakah kita dengan lebih kuat berbanding kalau kita baca kitab ulama-ulama moden pada hari ini. Ala kullin tuan-tuan. Jadi itu antara qarinah yang pertama ada dalam Bukhari dan Muslim. Yang kedua jalalatul ruwah, iaitu kedudukan perawi tu, dia punya level dia punya status di kalangan ulama-ulama hadis. Dan yang ketiga, ya, macam kita kata talaqatul ummah bil qabul, ulama terima hadis yang mana disepakati, diamalkan. Itu menunjukkan kepada bahawasanya hadis itu walaupun dari sudut bilangan tidak sampai bilangan mutawatir, tetapi dia juga mufidul lil ilmi. Cuma ilmu itu ialah nazari, yang terhasil daripada istidlal dan juga hujah, yang mana ulama sahaja yang akan ada keyakinan terhadap hadis tersebut. Ada pun orang awam dia tak tahu gapo, sebab dia tak pernah belajar takhrij, dia tak pernah belajar ilal, dia tak pernah belajar madaris, dia tak pernah belajar banyak benda. Jadi okey, hadis sahih dalam Bukhari Muslim. Nampak tak? Gitu je lah dia ayat. Tamam. Sembal gharabah tu, al-gharabah ni dikembali kepada warabi' al-gharib. Imma an takuna fi asli sanad aw la. Sama ada dia di asal sanad yang kita namakan sebagai gharib mutlak, ataupun istilah yang digunakan di sini al-fardul mutlak. Dia kata fal awwalu al-fardul mutlak, wa tsani al-fardun nisbi, wa yaqillu itlaqul fardiyyati alaih. Ini istilah Ibn Hajar. Dia kata, tapi ulama ada yang tak setuju. Dia kata dari sudut penggunaan, jarang ulama guna hadis fard. Tak? Jarang diguna hadis fard. Ada tetapi jarang. Ramai ulama guna ialah gharib. Sama ada gharib tersebut mutlak ataupun gharib tersebut nisbi. Nampak tak? Tapi ada je ulama guna fard untuk yang mutlak, iaitu macam hadis innamal a'malu binniyat. Ada ulama sebut hadis ini fardun mutlak sebab hanya ada satu jalan sahaja yang sahih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama sebut hadis itu gharib mutlak. Benda ni masalah istilah, tak ada apa sangat pun. Cuma da'wa qillah, iaitu penggunaan fard untuk nisbi ni jarang. Wallahu a'lam. Ada setengah ulama kata fihi nazar, tapi ala kullin tuan-tuan gunalah fard ke gharib ke, yang paling penting tuan-tuan tahu apa yang berlaku terhadap sanad tersebut. Ada satu lagi istilah yang orang selalu sebut macam afradus sahihain. Afradus sahihain iaitu hadis-hadis yang mana fard ni, yang gharib ni dalam sahihain ada lebih kurang dalam 200 hadis. Tak silap saya pernah dikumpul oleh Ibnul Mulaqqin Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, meninggal pada tahun 804 Hijrah. Tapi kitab tu tak sampai kepada kita. Cuma kita nak tahu hadis tu gharib mutlak, hak tu kita berhajat kepada takhrij lah tuan-tuan. Rajin ke tuan-tuan nak takhrij satu-satu hadis dalam Bukhari Muslim? Tapi kalau tuan-tuan buat benda tu sebagai latihan, tuan-tuan akan ada satu malakah, akan ada satu kemampuan untuk memahami sanad bagaimana, untuk mengetahui perawi macam mana,
untuk tahu anak murid daripada satu-satu orang imam macam mana. Benda ni tuan-tuan akan dapat bila tuan-tuan buat kerja je. Kalau tuan-tuan tak buat kerja, tuan-tuan tak dapat. Untuk kali pertama ni, latihan buat takhrij terhadap kutub sitah sahaja. Pada dah. Nampak tak? Sebagai contoh, kutub tis'ah lah, 9 kitab yang masyhur. Tuan-tuan ambil hadis innamal a'malu binniyat. Kalau tuan-tuan guna Asy-Syamilah tu, sekarang orang dah guna Khadimul Haramain lah, apalah macam-macam. Tapi saya tak suka Khadimul Haramain sebab maklumat dia lengkap dan dah siap untuk kita, dengan dia punya susu, galu, jalan. Jadi kita membaca. Bila kita membaca, kita tak buat kerja. Kalau Syamilah, maklumat dia bodoh gitu je lah. Jadi kita kena buat, orang kata Syajaratul Isnad tu satu-satu. Bila buat Syajaratul Isnad satu-satu, baru kita bergerak. Bila kita buat kerja. Bila kita buat kerja, baru kita akan dapat manfaat. Let's say sebut innamal a'malu binniyat ataupun al-a'malu binniyah. Binniyat, tuan-tuan tahulah dia punya lafaz macam mana. Ambil daripada 9 kitab. Kita tengok, dia tidak akan keluar jalur Umar saja. Dia ada jalur yang salah juga pun sebenarnya dalam kitab-kitab ilal. Tapi benda tu salah lah. Jadi tuan-tuan nak tahu salah betul tu daripada kajian terhadap sanad. Kajian terhadap sanad tu tuan-tuan kena belajar dalam kitabul ilal. Apakah cara-cara untuk mengesan kecacatan hadis. Biasanya tidak lagi daripada 3 benda. Yang pertama sekali, kena tahu, kena kumpul dia punya jalan dulu, buat syajaratul asanid secara jelas. Kemudian kena tahdid madar. Hadis tu bertemu pada siapa, ada berapa banyak madar. Dia ada madar yang asli, dia ada madar yang far'i. Jadi tuan-tuan akan tengok daripada situ. Kemudian tuan-tuan akan tengok pada jarah ta'dil, perawi yang mana thiqah, perawi yang mana dhaif. Kemudian tuan-tuan akan tengok perkaitan antara perawi-perawi ni, dia sepakat dalam riwayatkan ataupun mereka berselisih pendapat dalam meriwayatkan. Hak ni dia akan bawa kepada illah, tafarrud dan juga mukhalafah. Daripada situ tuan-tuan akan faham banyak benda. Nampak tak? Tetapi dia akan bermula dengan takhrij lah juga. Takhrij ni adalah asas untuk ilmu ilal, jarah ta'dil, manahij. Nampak tak? Ala kullin tuan-tuan, itulah bila dua muka surat. Thumma al-gharabati imma an takuna fi asli sanad aw la. Fal awwal al-fard al-mutlaq wa thani al-fard al-nisbi wa yaqillu itlaq al-fardiyyah alayh. Saya bagi tahu tadi ada dalam Bukhari Muslim hadis-hadis yang mana fard, iaitu ada hanya satu jalan sahaja sampai kepada Nabi SAW. Walaupun mungkin dia masyhur di satu-satu tabaqah, satu-satu batch, tetapi jalan tu hanya satu sahaja kepada Nabi SAW, macam hadis innamal a'malu binniyat tadi. Jadi tuan-tuan nak tahu 200 tu, tuan-tuan kena takhrij lah. Nak takhrij memang letih lah. Nampak tak? Tapi itu akan membentuk kita. Kalau kita minat lah hadis, kalau kita tak minat sudah. Shalom. Muka surat yang seterusnya barulah dia masuk khabar ahad tadi dari sudut makbul dan mardud, diterima dan ditolak. Daripada makbul tu dia akan bawa kepada sahih dengan hasan. Yang mardud dia akan bawa kepada dhaif dengan dia punya pembahagian-pembahagian dia. Cuma Ibn Hajar rahmatullahi alaih, dia akan bagi tahu syarat hadis yang sahih dulu. Dia akan tertib dia satu-satu. Hadis yang diterima ni, peringkat yang paling tinggi ialah sahih li dhati. Peringkat yang kedua ialah hasan li dhati. Betul tak? Iaitu jika hadis itu diriwayatkan hanya melalui satu jalan sahaja, cukup syarat 5, dia akan jadi sahih li dhati. Kalau ada berlaku kekurangan sedikit syarat, maka dia akan jadi hasan li dhati. Nampak tak? Kalau hadis itu hanya ada satu jalan sahaja. Kalau tak cukup syarat sahih li dhati, tak cukup syarat hasan li dhati, maka hadis itu akan jadi dhaif. Cuma dhaif ni ada peringkat-peringkat dia tuan-tuan. Ada dhaif yang terlalu berat, ada dhaif yang ringan. Dan sekarang kalaulah hadis itu ada jalan-jalan lain, penguat-penguat lain, maka itulah dia akan bawa kepada sahih li ghairi dan juga hasan li ghairi. Tuan-tuan tahu dah berlaku benda ni. Cumanya tidak semudah yang kita sangka. Ulama berselisih pendapat dalam menilai kedudukan sesuatu sanad. Adakah sanad ini sanad yang hasan ataupun sanad ini sanad yang sahih? Benda tu ada khilaf di kalangan ulama. Kalau tak, ulama tak berbeza pendapat tuan-tuan. Terutamanya hasan. Permasalahan hasan sangat teruk. Sampaikan Az-Zahabi, dia kata, aku ni dah putus asa dah.
untuk cari ta'rif yang jami' mani', yang mana semua hadis hasan boleh berada di dalam ta'rif tersebut. Tuan-tuan pernah baca buku tesis Dr. Khalid bin Mansur Ad-Durais, 5 jilid tentang Al-Hadisul Hasan Indal Muhaddithin. 5 jilid tebal tuan-tuan, 5 jilid, tesis PhD dia, dalam masa 4 tahun tulis. Sebab tu belajar mustalah tidak akan sama dengan kita duduk di dalam bidang tersebut. Buat kajian, siapa yang banyak bercakap tentang hadis hasan? At-Tirmizi. Siapa yang pernah baca Tirmizi satu-satu? Buat takhrij dan seumpamanya. Nanti Ibn Hajar dia akan cerita tentang mustalah hasan sahih di sisi Tirmizi. Nampak macam simple tak? Sampai hari ni tak siap tuan-tuan. Sampai hari ni ulama berselisih pendapat tentang hasan sahih. Berapa banyak tesis ditulis tentang hasan sahih, tentang hasan sahih gharib, tentang hasan saja, tentang hasan gharib. Tesis demi tesis, tesis demi tesis. Masing-masing ada cara melihat isu tersebut. Jadi apa yang kita belajar dalam kitab mustalah nampak macam senang. Oh, ini penyelesaian dia. Ibn Hajar kata kalau datang satu jalan, bila Tirmizi kata hasan sahih, maksudnya ulama berselisih pendapat tentang salah seorang perawi. Ada ulama kata dia thiqah, ada ulama kata dia saduq. Jadi Imam Tirmizi dia gabungkan kedua-dua pendapat tu, maka dia buang hanya huruf au di tengah, hasan au sahih. Ibn Hajar kata gitu. Kalau hadis itu ada 2 jalan, maksudnya ada setengah ulama kata hadis itu hasan, satu sanad hasan, satu sanad sahih. Jadi tengah-tengah tu hasan wa sahih. Ibn Hajar dia bagi tahu dalam nukhbah ni, tapi dalam an-nukat dia sendiri dia tak puas hati dengan pendapat tu. Dia kata, tapi nak orang ni lah pendapat paling molek pada pandangan dia. Tetapi bila kita baca Tirmizi, masyakil, masih lagi banyak benda yang mana tidak akan settle. Benda itu berhajat kepada dirasah istiqra'iyah, satu-satu. Setiap istilah Tirmizi, setiap kritikan Tirmizi, benda itu tidak akan senang, tidak akan settle dengan mudah hanya dengan baca kitab mustalah. Ada lebih kurang 7 pendapat yang saya tahulah, lebih kurang, tapi saya rasa lebih daripada 7. Dalam Tadrib Imam Suyuti rahmatullahi alaih bawa hampir 7 ataupun 8 pendapat tentang maksud hasan sahih di sisi Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Tapi semua yang tak pakai gawar belakang. Semua tak pakai gawar ni, maksudnya semua tidak boleh bagi kita rasa tenang dengan kenyataan tersebut. Kita akan tenang bila kita buat kerja sendiri. Kita cek sendiri. Ibn Rajab pun royak, orang ni pun royak, Iraqi pun royak, Ibn Daqiq al-Aid pun royak, Ibn Kathir pun royak. Tahu royak kan? Semua bagi pendapat. Tapi bila kita baca, ada tempat-tempat yang mana memang tak kena dengan apa yang mereka bagi tahu. Maksudnya apa yang disebut itu bukan jami' mani', yang mana boleh menampung keseluruhan hadis yang hasan sahih dalam Tirmizi. Semalam saya duduk tengah baca Ibn Rajab, antara yang ulama yang syarah Sunan Tirmizi, dan bila dia syarah Ilal Tirmizi, syarah dia tu sedap lah, sebab dia orang kata dia mainnya kitab tu daripada awal sampai akhir. Jadi antara benda dia kata, bila Imam Tirmizi riwayat hadis itu sahih sahaja, maksudnya hadis itu mencukupi syarat sahih, tetapi tidak diriwayatkan melalui jalan yang lain. Maksudnya hanya ada satu jalan sahaja. Jadi kenyataan Ibn Rajab tu betul ataupun tidak? Kalau kita percaya pada dia, pernah syarahkan dan seumpamanya, nampak macam betul lah dia riwayat. Tapi betul dah dia riwayat tu. Jadi tuan-tuan berhajat kepada untuk cek setiap hadis yang Imam Tirmizi kata sahih sahaja, dan tuan-tuan kena takhrij satu-satu. Betul tak hadis ini hanya ada satu jalan sahaja, tidak ada jalan yang kedua, tidak ada jalan yang ketiga. Sebab dia kata bila hadis tu hasan sahih, maksudnya hadis itu mencukupi syarat hadis sahih, dan dalam masa yang sama ada banyak jalan. Bila ada banyak jalan, barulah Imam Tirmizi akan kata hasan sahih. Jadi pada pandangan dia, hasan sahih lebih tinggi daripada sahih sahaja. Berbeza dengan Ibn Kathir yang dia kata hadis hasan sahih ni adalah martabat pertengahan antara sahih saja dengan hasan saja. Ibn Kathir tuan-tuan bukan orang kecil-kecil. Betul tak? Jadi semua benda lagu ni tuan-tuan kena cek satu-satu. Kalau tuan-tuan baca orang lain cek, tak jadi. Tuan-tuan kena cek sendiri. Jadi tuan-tuan nak cek sendiri, tuan-tuan kena pandai lah.
Itulah antara orang kata kelebihan pengajian universiti. Dia ada muskilatul bahas. Apa benda yang menyebabkan kita nak kaji? Betul tak? Dan muskilatul bahas ini akan menyebabkan kita kaji. Kemudian kita akan tulis thesis, kita tulis jurnal. Kemudian ada muhakkim. Dia akan ada supervisor ataupun badan-badan ataupun panel-panel yang mana akan check balik kalau betul dia buat kerja lah. Maksudnya dia bukan ambil duit buta, dia akan baca, dia akan check nota kaki apa semua, dia akan kaji balik. Bukan dia hanya tengok okay endorse. Itu yang kita punya hasil kajian tak bagus sebab yang muhakkim, yang tukang baca pun malah. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu hasil kajian jurnal dan seumpama benda tu tinggi dalam dunia akademik. Benda ni tak ada pondok tuan-tuan, dalam madrasah pun tak ada. Biasanya orang buat kajian syok sendiri. Dia rasa hak dia buat itu the ultimate truth, yang mana tak ada dah pendapat lain. Kalau kita buat kajian sebagai student, jurnal ataupun thesis, kita akan ada muaqib, akan ada muhakkim, betul tak? Yang kata ni salah, ni pendapat ni tak berapa kuat sebab dari dia sekian. Sebab tu dunia ilmiah ni bagus di universiti tuan-tuan. Tapi itulah kita di universiti pun kadang-kadang orang terlalu nak jadi academics sampai dia buat kerja cincai-cincai. Sebab nak jurnal banyak, nak buku banyak, tak ada kualiti. Itu bukan masalah dia. Berada dalam dunia yang mana sepatutnya dia ni bagus hasil kajian, tetapi kerana terlalu mengejar, orang kata Scopus lah, itulah ini, kadang-kadang tahu malah nak kecek. Kalau seminar tu tuan-tuan, dalam satu seminar dia ada 7 paper, dan dia kongsi dengan kawan dia buat paper pun nama dia, kawan dia buat paper pun nama dia. Sebab nanti kawan dia akan tumpang paper dia, dan sekali paper dia dicetak ataupun diterbitkan, tapi dia tak tahu pun tajuk. Bukan kata isi, tajuk pun tak tahu. Sungguh dunia akademik selalu bolah ingat tokok orangnya. Wa khabarul ahad. Jadi khabar ahad sekarang ni dia punya perbahasan kalau melalui satu jalan sahaja, betul tak? Binaqli adlin tamid dhabt. Perkataan tamid dhabt ni ada masalah juga. Tapi secara umumnya kita kata yang diriwayatkan oleh satu orang perawi yang adil. Perawi yang adil tu tuan-tuan, hak ni sifat adil perawi ni tuan-tuan akan jumpa dalam bab jarah dan juga ta'dil. Untuk satu-satu orang perawi tu dikira sebagai adil, biasanya ada 5 ataupun 6 benda. Yang pertama, dia mesti muslim. Yang kedua, dia mesti baligh. Yang ketiga, dia mesti aqil. Yang keempat, dia ghairu fasik tak? Dia bukan fasik. Yang kelima, ghair makhrumil muru'ah. Dia bukan satu orang yang mana tercalar maruah dia dari sudut ni. Yang keenam, yang ni disebut oleh Syekh Tariq dalam Syarah Nukhbah, dia adlur riwayah. Adlur riwayah ni dari sudut periwayatan hadis dia satu orang yang berhati-hati, bukan satu orang yang bermudah-mudah dalam riwayat. Kadang-kadang orang ada 5 benda ni, tetapi dalam bab riwayat dia fail. Sebab tu Imam Malik rahmatullahi alaih dia kata, aku kenal di kalangan ahli Madinah lebih kurang 100 orang kot. Kalaulah diberi kepada mereka tanggungjawab untuk jaga Baitul Malil Muslimin, maka mereka orang yang paling layak. Tetapi aku tidak ambil hadis daripada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang keluar daripada mulut mereka. Betul tak? Sebab tu ulama-ulama, antaranya Sufyan Ats-Tsauri, tak silap saya, dia kata kalau kamu tengok dalam sanad adanya fulan az-zahid, fulan yang zuhud, tu bahasa tangan lalu Sebab apa? Sebab biasa geng ni, puak-puak ni dia terlalu sibuk dengan ibadat dan seumpamanya. Dia ni sangka baik dengan orang kuat, jadi dia ambil mudah tentang hadis. Dia tak hafal molek, kemudian dia riwayatkan. Kemudian bila dia tengok satu-satu orang, dia tak pernah fikir ada manusia jahat dalam dunia. Jadi dia kata fulan thiqah. Tak. Jadi bila orang tengok Tok Syekh tu kok ambil riwayat daripada fulan-fulan, jadi orang pun akan terima atas dasar sangka baik. Jadi tuan-tuan, adlur riwayah ni satu benda yang penting, iaitu satu orang yang mana cukup kelayakan untuk menanggung ilmu ini. Nampak tak? Hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam dunia kita ini, orang akan anggap seseorang tu pakar hadis ataupun alim hanya berdasarkan 5 benda ni je. Siapa dengan pakai serban, pakai jubah, tak nampak soleh, warak, biar dia bodoh tak tahu apa pun.
Dia kata, oh, Masya Allah, muhaddis kabir. Tak. Sebab apa? Sebab pakai serban ataupun pakai kot luar, jubah luar, ada selempang. Dah ustaz kita tak boleh pakai gitu, masalahnya. Aja kalau ustaz-ustaz kita pakai gitu juga, capa dengan adlur riwayah. Lagilah orang terima. Masalahnya kita tak sih gitu. Nampak tak? Adlur riwayah ni satu benda yang penting, tuan-tuan, disebut oleh Syekh Tariq. So, sekarang riwayat daripada satu orang yang adil, kemudian ini semua ada dia punya syarat dia. Muslim itu tuan-tuan tahulah, orang kafir dia tak percaya ke hadis pun. Timbul isu sahabat yang mana dia dengar hadis masa dia kafir, kemudian dia masuk Islam dan diriwayatkan. Jadi Muslim ini adalah syaratul ada untuk riwayatkan, bukan syaratul tahammul, bukannya syarat untuk terima hadis. Nampak tak? Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana dia berjumpa dengan Herakal, hadis dalam Sahih Bukhari, betul tak? Masa tu dia bukan orang Islam lagi, tetapi lepas tu dia riwayatkan apa yang berlaku, diterima oleh para ulama. Baligh juga adalah syarat untuk ada untuk riwayatkan, bukan syaratul tahammul. Sebab ada sahaja sahabat-sahabat yang mana riwayatkan hadis ketika mana mereka masih belum baligh. Nampak tak? Maksudnya mereka dengar hadis ketika mana mereka masih belum baligh, tetapi ketika mana mereka menyampaikan, mereka baligh. Ibn Abbas, Muhammad ibn Rabi' dan seumpamanya, Abdullah ibn Zubair. Ala kullin, akal sama juga. Budak kecil dia tidak ada tanggungjawab. Bila dia dah berakal, dia tahu tanggungjawab apa yang dia sampaikan. Ghairu fasiq, ni biasa ulama kata tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Senang cerita, syarat dia mastur. Apa itu mastur, tuan-tuan? Mastur ni orang yang mana tidak dicap sebagai orang fasik. Dan orang yang mana tidak dicap sebagai orang fasik dikenali sebagai mastur, walaupun dia tidak dikenali sebagai satu orang yang adil, yang dicap sebagai satu orang adil. Dia ada dua, tuan-tuan. Satu orang yang mana dicap adil, ini yang sepatutnya ulama hadis nak. Tetapi yang kedua, dia tidak dikenali melakukan perkara yang mana menjadikan dia fasik. Nampak tak? Tuan-tuan tahu kan beza dua tu. Satu memang ulama cak dia satu orang yang adil, iaitu memang ulama bersama dengan dia, makan minum dengan dia, jual beli dengan dia, tahu luar dalam lah senang cerita, melalui tulul khibrah wal mulazamah, bersama dengan dia, tahu riwayat-riwayat dia. Memang dia satu orang yang adil. Tetapi ada orang yang mana kenal, betul kenal, tetapi tidaklah sampai melibatkan dinar dan juga dirham. Tahu dia ni dengan duit macam mana, tidur sekali dalam rumah macam mana, tak sampai tahap tu. Tetapi secara zahirnya bila dia keluar rumah dia, dia tidak melakukan perkara yang mana dia dihukum sebagai satu orang fasik. Nampak tak? Ulama sebut adamul ilmi bil fisq, tidak diketahui dia melakukan perkara yang mana fasik. Dia jadi fasik sebab perkara tersebut. Hak ni biasa ulama akan sebut sebagai mastur. Dia ni orang yang mana terpelihara, tertutup. Tetapi adakah dia sebagaimana satu orang adil yang mana telah digezet melalui pengalaman, melalui hidup bersama? Tak. Sebab tu martabat ni dia berbeza-beza. Tapi hak ni paling kurang, tuan-tuan. Dia mesti satu orang yang mastur. Nampak tak? Mesti satu orang yang mastur. Kemudian ghairu makhrumil muru'ah, orang kata orang tidak melakukan perkara yang mana boleh menjatuhkan maruah dia. Kalau dulu ulama-ulama kata satu kaedah je, mengikut uruf, keadaan setempat. Macam tak tutup kepala, macam makan di tepi jalan, berdiri, gelak kuat dan seumpamanya. Tapi tak pernah lagi lah saya jumpa ulama-ulama mendhaifkan hadis disebabkan oleh yang nombor 5 ni. Mungkin ada ulama lain tolak riwayat dia sebab dia ni pada ulama tu makhrumul muru'ah, iaitu orang yang mana maruah dia ni tercela. Sebab takut-takut bila dia bermudah-mudah, dia akan ambil endah tak endah, buat endah tak endah terhadap hadis sampai dia menipu dan seumpam. Jadi ulama tutup pintu. Mungkin ada seorang ulama tolak tapi ulama lain terima. Tapi sebenarnya orang-orang lagu ni mereka tidak akan bersendirian dengan hadis-hadis yang penting dalam agama.
Sebab hadis-hadis yang penting dalam agama yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum hakam, biasanya akan diriwayatkan melalui jalan as-thiqatil asbat. Thiqat yang mana terpercaya, yang terpelihara, para imam. Nampak tak? Biasanya agama tidak akan melalui orang lagu ni. Nampak tak? Ala kullin tuan-tuan pahala cukup. Tahu ke? Hak ni tuan-tuan boleh baca ni sendiri buku Dr. Abu Lash. Cuma perkataan tamil dhabt. Tam al-dhabt. Dhabt yang sempurna tuan-tuan. Siapa yang dhabt yang sempurna? Tak ada manusia tak buat dosa, tak ada manusia tak buat salah dalam hafalan dia. Dalam hafalan dia tak ada manusia tak buat salah. Biasanya manusia akan buat salah. Cuma salah tu sikit ataupun banyak, besar ataupun kecil. Jadi bila kita kata tamul dhabt, ialah orang yang mana hafalan mereka ni hafalan yang kuat. Lagu mana nak tahu hafalan kuat ataupun tidak? Hak ni tuan-tuan, kita terpaksa pegang kepada satu mukaddimah yang mana tuan-tuan dan saya kena terima. Allah Ta'ala pelihara agama ni melalui ulama-ulama ni. Betul tak? Mereka ini telah diciptakan untuk hadis. Mereka ni telah diciptakan untuk hadis. Ada di kalangan mereka yang mana disebut sebagai al-mushaf, sebab hafalan mereka tu hampir tak salah, sebagaimana mushaf tak salah. Betul tak? Yang mana mushaf ini menjadi rujukan. Apabila ada hafiz tersalah baca dan seumpamanya berselisih pendapat, kita akan rujuk mushaf. Nampak tak? Antaranya ada disebut sebagai mizanur riwayah, merupakan neraca penimbang bagi riwayat. Orang lain akan ditimbang berdasarkan hafalan ulama-ulama ni. Sebab tu Imam Muslim rahmatullahi alaih dalam muqaddimah dia kata, wa alamatul munkar fi hadithil muhaddith idza ma uridat riwayatuhu lil hadith ala riwayati ghairihi min ahli al-hifdh war ridha. Antara tanda mungkar iaitu berlaku kesilapan dalam riwayat satu-satu orang muhaddith bila dia punya riwayat dibanding-bandingkan dengan riwayat ulama lain, perawi lain, min ahli al-hifdh war ridha, daripada golongan hafalan yang kuat dan memang orang yang terpercaya. Siapa mereka? Kita nak tahu macam mana mereka punya hafalan kuat dan mereka terpercaya. Mesti kita kena banding orang lain tak? Dan siapa kita nak banding itu? Jadilah kali kalau kita duk tanya soalan macam tu tuan-tuan, dia akan jadi daur tasalsul. Dia tidak akan ada penyudah. Senang cerita, untuk setiap generasi akan ada ulama yang memang Allah pilih mereka. Dari sudut agama mereka, dari sudut hafalan mereka. Ibn Hibban rahmatullahi alaih dalam muqaddimah kitab Al-Majruhin disebut nama bagi setiap generasi. Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai dalam Tahlil Ulumil Hadis juga disebut benda yang sama. Supaya apa? Supaya kita tahu tuan-tuan, setiap generasi ni dia ada dia punya otai-otai dia, kepala-kepala dia. Sebagaimana Ali bin Al-Madini begitu tadi, nazartu fa idzal isnad yaduru ala sittah. Nampak tak? So, tamad dhabt, ada dah ulama-ulama yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka untuk jaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muttasil as-sanad, sanad tu kena bersambung. Cuma sanad bersambung ni tuan-tuan, ulama tak selisih pendapat lah. Ulama tak selisih pendapat. Cuma bagaimana sanad itu dikira bersambung, hak ni akan ada masalah nanti dalam masalah mu'asarah ataupun thubutul liqa. Hak ni tuan-tuan akan belajar dalam manhaj muhaddithin. Apakah perbezaan antara Bukhari dan Muslim, sehingga kitab Bukhari diangkat oleh para ulama, kitab Muslim duduk bawah sikit. Hak tu tuan-tuan akan belajar dalam masalah al-hadithul mu'an'an bainal muta'asirain, iaitu hadis yang mana diriwayatkan dengan lafaz an fulan, daripada dua orang perawi, anak murid dengan guru yang mana berada pada zaman yang sama. Kitab demi kitab ditulis. Antaranya Ibnu Rushaid, kemudian zaman sekarang tuan-tuan Dr. Mansur bin Khalid Ad-Durais tulis, Dr. Sharif Hatim Al-Auni tulis, Dr. Ibrahim Al-Lahim tulis. Kitab demi kitab tentang masalah thubutul liqa. Adakah ia syarat Bukhari ataupun bukan? Sebab Imam Muslim rahmatullahi alaih dalam muqaddimah dia memang dikritik gila-gila orang yang mana mensyaratkan thubutul liqa. Dia kata kepada guru dia, itu Imam Bukhari rahmatullahi alaih ataupun Ali bin Al-Madini. Benda ni bahas panjang lebar tuan-tuan.
Hak tu kalau orang tak pernah baca buku-buku ni, dia takkan faham. Bila dia bahas nanti dalam bab hadis mu'annan, dia kata nanti apa, hafal je lah, tapi dia tak tahu pun apa kesan benda tu dalam perbahasan melibatkan manhaj Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada hadis yang munqati' ke dalam Bukhari, ada hadis yang munqati' ke dalam Muslim, sebab tidak thubutul liqa. Benda ni bahas panjang lebar. Yang paling penting, ulama mensyaratkan ittisalus sanad, cuma bagaimana sanad itu dikira bersambung. Nampak tak? Bagaimana sanad itu dikira bersambung. Okey. Kemudian ghairu mu'allal wala syadz, dan hadis itu tidak cacat dan juga tidak syadz. Sebenarnya tuan-tuan, Ustaz kita Syekh Tariq Awadullah, dia kata senang ceritalah, syarat yang nombor 4 dengan nombor 5 ni hadis itu tidak salah. Hadis itu tidak salah, tidak berlaku kesilapan dalam hadis tersebut. Ini antara i'tirad yang disebut oleh Imam Suyuti rahmatullahi alaihi, Tahir Al-Jazairi. Kenapa perlu ada perkataan mu'allal dan juga syadz? Kenapa berlaku pengulangan mu'allal dan juga syadz? Ada mu'allal ni tuan-tuan ialah hadis yang cacat, hadis syadz pun ialah hadis yang cacat. Betul tak? Hadis syadz pun ialah hadis yang cacat. Jadi ulama kata, ulama berselisih pendapat tentang ta'rif syadz. Ada yang kata syadz ni syarat dia ialah mukhalafah, mesti berlaku perselisihan dalam riwayat. Perawi yang lemah ataupun perawi yang thiqah meriwayatkan sesuatu hadis menyalahi riwayat orang yang lebih aula daripada dia. Nampak tak? Menyalahi thiqah, kalau lemah menyalahi thiqah, ataupun thiqah menyalahi thiqah yang lebih aula daripada dia, sama ada aula di sudut hafazan ataupun aula di sudut bilangan. Maka hadis yang lemah itu, yang salah itu, dinamakan sebagai syadz. Betul tak? Jadi beza mana dengan mu'al? Sebab hadis yang mu'al ni pun di sisi kebanyakan para ulama ialah hadis yang mana terbukti salah apabila dibandingkan dengan riwayat-riwayat orang yang lain. Nampak tak? Nampak tak? Jadi apa beza dia mu'al dengan syadz? Jadi adalah ulama bagi tahu, sebahagian ulama lain mereka mentafsirkan syadz bukan dengan mukhalafah semata-mata. Antaranya ialah Imam Hakim rahmatullahi dalam ulumul hadis, Abu Ya'la Al-Khalili, dia kata syadz ni ialah tafarrud yang mana ghairu muhtamal, yang mana tidak boleh diterima oleh para ulama, dan ulama kata memang hadis itu salah, tetapi tidak ada bukti daripada jalan lain hadis itu salah, tapi memang hadis itu salah. Sebab tu As-Sakhawi rahmatullahi alaih dalam Fathul itu dengan tafarrud yang tidak boleh diterima. Jadi ulama gabung dua-dua di sini. Tak ni tuan-tuan. Sebab tu Syekh Tariq kata yang paling penting hadis itu tidak salah. Ghairu mu'allalin wala syadz, iaitu hadis itu tidak salah. Huwa sahihu li dzatihi. Jadi bila cukup 5 syarat ini, maka hadis itu disebut sebagai hadis sahih li dzatihi. Betul tak? Contoh dia hadis Innamal A'mal tadi lah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, tafarrud sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, diriwayatkan daripada. Sebab apa? 5 syarat ni cukup. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab perawi, tuan-tuan akan kenal siapa Umar, tuan-tuan akan kenal siapa Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, tuan-tuan akan kenal Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, tuan-tuan akan kenal Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari sudut keadilan dia dan dari sudut dhab dia, dari sudut hafalan dia. Dhab ni sebagaimana tuan-tuan tahulah, dhab tu kitab dengan dhab tu sadrin. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok silsilah sanad tadi, tuan-tuan akan tengok, Masya Allah, ulama-ulama yang hebat sahaja. Dan dari sudut ittisal, memang mereka ni ialah anak murid kepada satu sama lain, dan memang ma'ruf. Bukan kata sangka-sangka Yahya bin Sa'id ini anak murid kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bukan sangka-sangka, tak, memang ma'ruf. Liqa'nya ma'ruf. Dia diduduk lama. Kadang-kadang kan ulama kan bila dia duduk dengan tok guru dia berpuluh-puluh tahun, bukan sehari 2 hari. Nampak tak? Biasanya yang datang duduk sehari 2 hari ni ada masalah tuan-tuan. Sebagaimana kita cerita tentang Ismail ibn Ayyash tadi, adalah lagi sebab-sebab yang lain. Antara yang disebut oleh Dr. Uraikat dalam kitab Al-Waham fi Riwayat Mukhtalifil Amsar. Ulama-ulama ni kadang-kadang mereka bertemu pada musim haji.
Tak, bila bertemu pada musim haji, kalut dengan haji begitu gini, mungkin dia dengar hadis dalam majlis tu ramai orang duduk, jadi dia tidak dapat hafal dengan baik, ataupun bertemu di tempat jihad sebagaimana Abdullah bin Mubarak, setahun dia akan buat haji, setahun dia akan pergi ke tempat riba. Jadi pada waktu tersebut mereka bukanlah sibuk dengan handset, Insta, Facebook, selfie apa. Jadi di samping riba, dalam masa yang sama mereka akan meriwayatkan hadis. Jadi adalah orang-orang biasa dengar tak? Dan bila mereka dengar, mereka akan riwayatkan. Tetapi mereka tu bukanlah ulama yang hebat, bukanlah orang hadis. Tetapi once bila dia ada satu riwayat hadis, ulama akan buka selalu file tentang dia punya biografi diri. Ulama hadis memang gitu. Siapa sahaja riwayat satu hadis, ada lalu file dia. Dia beranak bila, mak dia siapa, ayah dia siapa, dia masuk negara mana, dia jumpa siapa, dia mati bila, dia masuk negeri ni tahun bila. Semua benda tuan-tuan, ulama akan ada selalu dipanggil sijil madani dia tu. Nampak tak? Sebab tu antara benda-benda yang masyhur di kalangan ulama hadis, mereka akan kira hadis perawi ada banyak makna. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah, tak silap saya, dia riwayatkan daripada Sufyan Ibn Uyainah. Sufyan Ibn Uyainah dikenal satu orang ni, satu orang yang kira macam zuhud lah di kampung dia. Dia modal dia dalam 7-8 hadis sahaja. Tapi lama-lama lepas tu hadis dia bertambah. Dia ada modal lain pula. Dalam majlis dia, ceramah dia, Sufyan dia tanya dia, mari mana ni hadis ni? Aku tengok budak dari kampung ni tak pergi mana-mana pun, tapi hadis semua bertambah. Lelaki kita kata apa? Rizqum minallah, rezeki daripada Allah. Sufyan buang habis semua hadis dia, kata. Sebab apa? Mendakwa sama', iaitu mendakwa mendengar hadis dalam hal keadaan dia berada di kampung halaman dia, tak tahu siapa tok guru dia. Ulama boleh kira satu-satu. Sebab tu kita akan jumpa dalam kitab-kitab rijal ilal, kata fulan an fulan hadis-hadisan. Fulan daripada fulan ada 1-2 hadis. Fulan daripada fulan dia dengar banyak, tetapi hadis ni dia tak dengar daripada fulan-fulan. Dan semua tu ada dalil, ada bukti. Nampak tak? Ketika mana Ismail Ibn Ulayyah, dia datang jumpa Yahya Ibn Ma'in. Dia tanya, apa kaifa hadis? Bagaimana hadis aku? Dia kata, anta mustaqimul hadis. Kamu ni mustaqimul hadis. Dia kata, bagaimana kamu tahu bahawasanya hadis aku ni betul, riwayat aku betul? Dia kata, aku bandingkan riwayat kamu dengan riwayat orang lain. Kamu tidak melakukan kesilapan, tidak ada benda yang berbeza. Lepas tu dia kata apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa dia punya pengajaran? Dia tak tahu hadis dia betul ke tak. Orang lain yang lebih tahu hadis dia betul ataupun tidak. Yahya Ibn Ma'in, Imamul Jarh wa Ta'dil, min a'immatil ilal. Nampak tak? Sebab apa? Memang mereka ni ialah ulama yang mana dicipta untuk hadis. Perawi pun tak tahu hadis dia betul ke tak. Dia punya hafalan betul ke tak pun dia tak tahu. Sebab ada orang lain yang akan bagi tahu, ini hafalan kamu. Sebab tu Syu'bah Ibn Al-Hajjaj apabila ditanya, bilakah seseorang itu patut ditinggalkan riwayat dia? Syu'bah kata, apabila dia datang bawa riwayat daripada orang-orang yang masyhur, yang ma'ruf, benda yang mana tidak dikenali. Ata minal ma'rufin, lebih kurang lah ayat dia. Dia kata ata minal ma'rufin, ataupun rawa minal ma'rufin ma la ya'rifuhul ma'rufun. Lebih kurang gitulah. Dia riwayatkan daripada guru-guru yang masyhur hadis-hadis yang mana tidak dikenali oleh perawi-perawi lain yang masyhur. Maksudnya dia meriwayatkan hadis-hadis yang gharib, yang syadz. Betul tak? Hak ni matruk. Sebab apa? Sebab dia muttaham. Pada waktu tersebut dia di-accuse sebagai mendakwa sama ataupun mereka hadis. Nampak tak? Yang kedua, bila satu-satu orang itu dikatakan dia buat salah, orang sudah bagi tahu pada dia, tarik balik hadis ni, dia tak boleh tarik balik, dia kerah kepala. Masa tersebut dia akan ditinggalkan oleh para ulama hadis. Nampak tak? So tuan-tuan, saya nak ayat apa benar ni? Apa lagi jauh ni? Nak ayatnya, apabila cukup sifat adil dan juga sifat dhabt, biasanya ulama akan bagi tahu mereka ni thiqah. Itu istilah dia yang biasa. Ada sakit nyalip ke ni?
mereka ialah perawi yang thiqah. Kalau level rendah sikit, biasanya ulama akan sebut saduq. Tak? Saduq. Tapi hak ni istilah yang mana tuan-tuan? Istilah ulama-ulama hak mutakhir dah ni. Apabila Ibnu Hajar bermula dengan, bukanlah bermula dengan, nak ayatkan sebab kalau tuan-tuan tengok zaman Ibn Abi Hatim, di dalam kitab dia Al-Jarh wa Ta'dil, dia bagi perawi kepada beberapa tabaqah. Dia guna istilah yang orang kata agak longgar, tetapi macam dia guna istilah saduq. Kalau duk kira saduq di sisi kita zaman sekarang, hadis tu hadis hasan. Tetapi di sisi Abu Hatim, Abu Zur'ah, anak dia, istilah saduq ni antara istilah yang tinggi ni. Thiqah yang orang kata darjah-darjah yang tinggi. Sebab tu penting untuk kita tahu istilah setiap imam. Kita jangan guna istilah yang kita tahu di belakang, kemudian kita fahami istilah ulama-ulama yang awal dengan istilah tersebut. Kalau tuan-tuan tengok buku Takhrijul Hadis Dr. Abu Laith, tuan-tuan akan tengok dia buat satu jadual maratib jarah ta'dil di sisi Ibn Abi Hatim. Saya tak tahu dia letak Ibn Salah ataupun tidak. Saya rasa ada Ibn Salah, kemudian dia akan letak Az-Zahabi, dan dia akan letak Ibn Hajar. Lebih kurang ada 4 jadual. Tuan-tuan balik tengok dalam kitab Takhrij. Sebenarnya maratib-maratib ni, martabat-martabat jarah ta'dil ni, dia berlaku evolusi dari sudut pengkelasan dan juga lafaz mustalah. Bermula daripada Ibn Abi Hatim, mari Ibn Salah, mari Al-Iraqi, mari Az-Zahabi, mari Al-Iraqi, mari Ibn Hajar, mari As-Sakhawi. Jadi tuan-tuan, semua benda tu tuan-tuan akan belajar dalam satu subjek nama dia Al-Jarh wa Ta'dil. Dan hak lagi teruknya, bagaimana ingin memahami istilah-istilah yang digunakan oleh imam-imam tertentu, tesis demi tesis, tesis demi tesis, tesis demi tesis ditulis. Macam mustalah saduq di sisi Abu Hatim, apa maksud dia? Dia akan cek belakang satu-satu. Perawi yang Abu Hatim kata saduq, riwayat dia macam mana, muqaranah dengan imam-imam yang lain macam mana, imam lain sebut macam mana. Kan tesis Dr. Kamilin kan, saya tak ingat ada pasal apa, laisa bi laisa bi syai' dengan laisa bihi syai', gitu lah. Whatever lah, yang paling penting satu istilah yang mana digunakan oleh Yahya bin Ma'in dan muqaranah dengan imam-imam yang lain. Banyak lagi tuan-tuan. Salihul hadis sebagai contoh, fulan salih, apa maksud dia? Hatta martabat Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdzib yang 12 martabat dia tu, ulama tulis. Bila Ibn Hajar kata maqbul, fulan maqbul, apa maksud dia? Dia buat istiqra' satu-satu tuan-tuan. Kadang-kadang yang dia kata maqbul ni ada dalam Bukhari. Kadang-kadang muttaham bil kadhib, Ibn Hibban kata muttaham bil kadhib, ada dalam Bukhari tuannya. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, tuan-tuan tak akan jumpa dalam mustalah. Tuan-tuan akan jumpa bila? Tuan-tuan akan jumpa bila tuan-tuan belajar manhaj muhaddithin tu, utamanya kitab-kitab yang masyhur, yang utama. Bila tuan-tuan tengok adil ni sebagai contoh, Muslim, baligh, aqil, ghairu fasid, ghairu makhrumul muru'ah, dengan adlur riwayah. Tuan-tuan kita tengok perawi-perawi dalam Sahih Bukhari, perawi-perawi dalam Sahih Muslim. Dalam Bukhari, berapa orang perawi yang mana dikritik oleh para ulama? Ada lebih kurang 80 orang. 80 tak? Lebih kurang 80 orang yang dikritik oleh para ulama, yang dikatakan dhaif dan seumpamanya. Sama ada kritikan tu betul atau tak betul tu cerita lain. Yang paling penting kena kritik dulu. Sebab Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dia ada set perawi yang mana dia bina kitab di atas perawi tersebut. Betul tak? Imam Muslim dia ada set perawi yang mana dia bina kitab dia di atas perawi tersebut. Dan adalah perawi yang mana ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Betul tak? Ada perawi yang ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Ada dalam Muslim, tak ada dalam Bukhari. Jadi tuan-tuan, antara perawi yang ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, ada dalam Muslim, tak ada dalam Bukhari, perawi yang thiqah, hak tu tak ada masalah lah. Tak ada ulama kecek pasal perawi tersebut. Tapi ada perawi yang mana
mutakallam fihim, yang mana ada orang kritik. Kritikan tu benar ke tak benar tu cerita lain, tapi yang penting dia kena kritik. Dalam Bukhari ada lebih kurang 80, dalam Muslim lebih kurang adalah 160 perawi. Jadi sekarang kita kata sahih Bukhari, sahih Muslim. Bagaimana boleh ada perawi yang dikritik yang tidak adil? Biasa kritikan ni kena pada adalah, iaitu agama orang tu. Biasa melibatkan melakukan perkara yang fasik ke apa, benda-benda gitulah. Dan satu lagi melibatkan kepada dhabt, hafalan dia. Ada orang kata macam dia ni hafalan tu macam Fulaih Ibn Sulaiman sebagai contoh. Ataupun kita kata siapa lagi contoh, Muhammad bin Ishaq, ataupun siapa lagi, Suhail bin Abi Saleh, Muhammad ibn Ajlan. Ini nama-nama yang tuan-tuan akan dengar selalu. Kemudian satu lagi kritikan melibatkan bersambung sanad ataupun tidak. Ada kata fulan tidak mendengar daripada fulan, fulan tidak mendengar daripada fulan, fulan mudallis, fulan mukhtalif sebagai contoh. Bila melibatkan dhab, semua benda ni tuan-tuan, kalau kita tengok menafikan wujudnya ataupun cukupnya syarat-syarat ada yang sahih. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita dah bilang syarat ada sahih ada 5. Adil ini dia punya syarat, dhab ini dia punya syarat, bersambung sanad ini dia punya syarat. Tiba-tiba kita tengok benda tu ada dalam Bukhari, benda tu ada dalam Muslim. Nampak tak tuan-tuan? Jadi bagaimana kita perlu jawab benda tu? Hak itulah orang belajar dalam manhaj muhaddithin. 3 soalan yang perlu dijawab apabila ada masalah-masalah ni dalam mana-mana kitab hadis. Yang pertama, kenapa ulama riwayatkan daripada fulan-fulan? Berapa banyak hadis daripada fulan-fulan ulama riwayatkan? Dan yang ketiga, bagaimana cara ulama riwayatkan? Nampak tak? Ini 3 persoalan yang mana perlu dijawab. Ini 3 persoalan yang mana perlu dijawab. Tak ni tuan-tuan. Sebagai contoh, Fulaih Ibn Sulaiman, satu orang perawi dikatakan dhaif, ada dalam Bukhari riwayat dia. Jadi soalan pertama kita kena jawab, kita kena tanya, kenapa ulama riwayatkan, kenapa Bukhari masukkan dia? Betul tak? Berapa banyak Bukhari masukkan hadis dia? Bagaimana Imam Bukhari riwayatkan? Duduk di hadis asal ke? Duduk di hadis syawahid mutaba'at ke? Berkaitan apa matan hadis tu? Nampak tak? Hak ni semua benda ni tuan-tuan akan belajar dalam apa? Dalam manhaj muhaddithin. Dalam manhaj muhaddithin. Antara contoh yang lain ialah perawi-perawi yang mana dikatakan sebagai mudallis. Mudallis ni perawi yang mana riwayatkan daripada guru dia dengan cara an ataupun anna. Tidak tasrah bisama', dia tak kata sami'tu, dia tak kata akhbarani, dia tak kata haddathani haddathana, sami'tu sami'na, akhbarani akhbarana, amba'ani amba'ana, nabba'ana nabba'ani. Dia tak guna istilah-istilah tu, yang mana kita akan jumpa dalam bab tahammul dan adab nanti. Tapi dia riwayatkan secara an. Kaedah yang masyhur tuan-tuan, sebagaimana disebut oleh Imam Muslim dalam muqaddimah, apabila satu-satu orang perawi itu thiqah, dia tidak mudallis, dia sezaman dengan guru dia dan mungkin untuk berjumpa, jadi an itu mahmulun ala al-ittisal. An itu akan dikira sebagai muttasil. Betul tak? Masalah pada siapa? Perawi yang tidak mudallis. Tapi sekarang ada perawi yang mudallis tetapi diriwayatkan secara an. Macam mana kita nak buat? Al-Ala'i dia bahagikan perawi-perawi yang mudallis ni kepada 5 level, 5 peringkat. Al-Ala'i 760 meninggal dalam kitab di Al-Marasil. Baik. Jam'ut Tahsil, tak silap saya nama kitab dia. Kemudian Abu Zur'ah tulis Tuhfatut Tahsil. Jam'ut Tahsil ke? Saya tak ingat nama kitab. Tuan-tuan tahu tak Al-Ala'i itu siapa? Jami'ut Tahsil rasanya. Al-Ala'i 760 meninggal hijrah. Jami'ut Tahsil fi Ahkamil Marasil.
Shalom. Jadi dia bagi perawi kepada 5. Az-Zuhri rahmatullahi alaih diletak pada martabat yang kedua. Ibn Hajar dia mari lepas tu ta'rif ahli taqdis, tak silap saya lebih kurang lah, fi ahkamil mudallis kau fi maratibil mudallis gitulah, dia bagi kepada 5 juga, betul tak? Tetapi dia letak Az-Zuhri pada martabat yang ketiga. Apa beza martabat pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima? Martabat yang kedua, ulama akan terima riwayat mereka walaupun secara walaupun mereka mudallis, disebabkan oleh kedudukan mereka yang tinggi. Nampak tak? Disebabkan oleh kedudukan mereka yang tinggi. Soal Ala'i letak dia pada peringkat yang kedua, tapi Ibn Hajar letak peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga, tuan-tuan, ulama tidak akan terima riwayat mereka kecuali kalau mereka riwayatkan dengan dan ada terbukti melalui jalan-jalan yang lain, ada tasrih bis sama'. Tasrih bis sama' ni apa? Maksudnya riwayatkan secara direct. Az-Zuhri diletak peringkat ketiga. Masalah dia, tuan-tuan, ada 1000 lebih tempat dalam Sahih Bukhari yang mana Az-Zuhri riwayatkan hadis secara dan dia adalah mudallis. Martabat ketiga pada sisi Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Dan itu adalah antara hujah yang digunakan oleh Maulana Asri hafizahullah ketika mana dia nak rat hadis Nabi kahwin dengan Aisyah ketika mana umur 6 tahun melalui riwayat Az-Zuhri. Dia kata apa? Dia kata sebab Az-Zuhri mudallis dan dia adalah daripada tabaqah ketiga. Jadi selagi mana dia tidak tasrih bis sama', maka riwayat dia tidak akan diterima. Isu besar, tuan-tuan, bukan isu kecil. Al-A'mash antara yang berada di tabaqah ketiga, yang ulama tidak akan terima riwayat dia kecuali dia musarrih bis sama' ataupun sarrah bis sama'. Tapi kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ada je tempat-tempat yang mana tidak ada tasrih bis sama' daripada A'mash. Benda yang sama disebut oleh Ulama Asri. Benda ni ulama jawab dah, tuan-tuan. Ada kitab-kitab khusus, tesis-tesis khusus berkaitan dengan mudallisin dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Awad Khalaf ke apa nama dia, tak ingat. Kemudian Mukhtalitin dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Benda ni, tuan-tuan, dia berhajat kepada mutalaah, baca. Tapi kita kena tahulah muskilah dia tu dulu, macam mana kita nak settle kan. Nampak tak? Sebagai contoh, orang kata perawi mesti adil, muslim, baligh, aqil. Ghairu fasiq ni, dia ada sama ada buat dosa besar, kabirah, ataupun saghair yang berterusan. Yang kedua, satu lagi dari sudut akidah. Betul tak? Bila dari sudut akidah, dia akan cerita tentang riwayat perawi-perawi yang melakukan bid'ah dari sudut akidah. Dia akan timbul isu, tuan-tuan, akidah yang mana bid'ah dia ialah mukaffirah, menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam ataupun tidak. Bid'ah mufassiqah. Ulama berselisih pendapat tentang bid'ah mufassiqah. Syiah ni riwayat dia terima ke tak? Khawarij, ulama terima tak riwayat dia? Murji'ah, ulama terima tak riwayat dia? Hak ni tempat yang kuat ulama kita berselisih pendapat. Timbul isu tentang Abdul Razak, kan? Dikatakan Syiah gitu gini. Al-A'mash dikatakan Syiah. Dalam isu hadiah Aisyah belakang, saya sebut sebagai contoh yang mudah, tuan-tuan, sebab tuan-tuan boleh tengok dalam video tu nanti kalau tuan-tuan nak tengok. Dalam Sahih Bukhari ada satu orang lelaki nama dia Ubaidullah ibn Musa Ar-Rabadi. Ubaidullah ibn Musa Ar-Rabadi Syi'i khabith,
sebagaimana disebut oleh Az-Zahabi dan seumpamanya. Dalam Bukhari ada 40 lebih riwayat dia. Ini antara persoalan-persoalan yang saya dengan tuan-tuan kena jawab. Tok Guru Haji Hadi kata berapa? Hampir ada 100 perawi Syiah, betul tak? Dalam kitab-kitab Ahli Sunnah. Jadi kita nak kena jawab lah. Jawapan dia mesti jawab 3 soalan. Kenapa imam-imam tu riwayatkan daripada mereka? Banyak mana imam tu riwayatkan daripada mereka? Dan bagaimana imam tu riwayatkan daripada mereka? Ini 3 persoalan yang mesti ditanya apabila kita jumpa masalah-masalah dalam kitab para ulama melibatkan perawi-perawi yang tak cukup syarat. Nampak tak tuan-tuan? Tak ni? Tapi kalau buat membalik, tak baca buku, tak buat hijau sendiri, bila jumpa satu-satu masalah, takkan nampak. Tuan-tuan kena buat sendiri. Sebagai contoh, untuk satu orang lelaki dikira sebagai adil, perawi dikira sebagai satu orang adil, saya bagi tahu dah tadi, ada 2 orang riwayatkan, betul tak? Sebagaimana Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhli kata, Ad-Darqutni kata, kalau dia tak ada 2 orang riwayat, hanya 1 orang sahaja riwayat, maka dia dikira sebagai majhulul ain. Dan majhulul ain dalam kitab-kitab mustalah kata riwayat dia ditolak oleh para ulama, betul tak? Tapi dalam Bukhari ada perawi yang wahdan, dalam Muslim ada perawi yang wahdan. Senang cerita wahdan ni, mereka kata perawi yang majhul, perawi yang mana tidak terbukti keadilan mereka. Sedangkan hadis sahih syarat dia mesti binaqli adlin, dan majhul adil kot maknanya. Nampak tak? Itu yang Dr. Adab Hamush tulis tu, dan saya buat satu artikel berkaitan dengan tu. Banyak benda lah tuan-tuan. Dia panggil Tashihul Masar. Ada satu cerita lagi, buat sakit kepala saya. Ismail ibn Abi Uwais, apa kaitan dia dengan Imam Malik? Anak saudara dia ke sepupu dia? Tuan-tuan tahu tak siapa Ismail ibn Abi Uwais? Ismail ibn Abi Uwais dia ibnu ukht al-Imam Malik, sepupu rasanya. Rasa sepupu, tak salah. Tuan-tuan, ada satu riwayat Imam Nasai tak ambil riwayat daripada dia, yang mengatakan dia pernah berdusta atas nama Nabi SAW dengan pengiktirafan diri dia sendiri. Yang masyhur dalam kitab-kitab mustalah, siapa yang mana berdusta atas nama Nabi tidak akan diterima lagi riwayat dia, betul tak? Walaupun dia bertaubat, betul tak? Hak ni hak masyhur dalam kitab mustalah. Kecuali Imam Nawawi rahmatullahi alaih, tak, dia kata kalau dia dah bertaubat, riwayat hadis dia akan diterima balik. Ada lebih kurang 200 hadis daripada jalur Ismail ibn Abi Uwais di dalam Sahih Bukhari, dan dia juga perawi Muslim. Jadi lagu mana tu? Kalau kata ada perawi kadzab dalam Sahih Bukhari, ada perawi yang mana dikatakan muttaham bil kadzib dalam Sahih Bukhari. Bukan benda ni tak ada tuan-tuan. Jadi semua ada risalah belaka dah, jurnal orang tulis belaka dah. Cuma tuan-tuan tahu tak tahu, wujud tak wujud je benda tu. Tapi kalau orang yang mana dia ada niat yang buruk, dia akan gunalah benda-benda lagu ni untuk mempertikaikan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau orang belajar, dia belajar manhaj muhaddithin, dia buat kajian, dia akan tahulah bagaimana nak jawab benda tu. Apa yang ustaz kita bagi tahu, ustaz kita bersisi pendapat tentang Ismail ibn Abi Uwais. Satu, dia kata riwayat daripada Nasai itu macam tak betul, ataupun ada kemungkinan tak betul lah. Tapi sebahagian daripada ustaz kita dia kata tak, Imam Bukhari dia mahu tashihul masar, dia mahu betulkan dia mahu betulkan apa yang sedang berlega di kalangan ulama hadis. Sepatutnya orang yang mana bila dia buat dosa, hatta dia
berdusta atas nama Nabi sekalipun, apabila dia bertaubat, wa hasunat taubatuhu, taubat dia elok, akan terimalah riwayat dia. Terutamanya apabila dia tidak bersendirian dalam riwayat. Riwayat dia tu dikenali daripada jalan-jalan yang lain. Nampak tak? Apa masalah kalau kita masukkan sebagai untuk menguatkan lagi hadis tersebut? Ada orang kata gitu. Tapi ada ustaz yang tak setuju sebab dia nak jaga pendapat yang mana telah dipegang oleh majoriti ulama. Orang yang mana bertaubat pun, walaupun dia berdusta atas nama Nabi, dia bertaubat, tidak akan sekali-kali diterima riwayat dia. Ada juga orang kata. Nampak tak? Jadi ada banyak benda tuan-tuan yang mana kita kena baca, kita kena cek. Wallahu a'lam bissawab. Habidalah wa khabarul ahad binaqli adlin tamid dhabt muttasil as-sanadi ghaira mu'allalin wala syadh huwa as-sahihu li dhatihi wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhihi al-awsaf. Dia kata martabah hadis sahih ni bukan satu peringkat. Martabah hadis sahih ni bukan satu peringkat. Dia ada peringkat-peringkat dia. Benda tu Imam Muslim rahmatullahi alaih sebut di dalam muqaddimah dia. Bagaimana dia bina kitab dia. Dia akan bawa daripada kelas A, kemudian kelas A tolak perawi-perawi kan. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi contoh pada tuan-tuan pun, mungkin tuan-tuan tahu, mungkin tuan-tuan tak tahu. Senang cerita, kelas yang pertama untuk hadis sahih ni yang dikatakan as-sahul asanid. Nampak tak? As-sahul asanid. As-sahul asanid sebagaimana yang tuan-tuan tahu lah, Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, kemudian Az-Zuhri daripada Ibnu Musayyab, daripada Abu Hurairah. Adalah lagi dalam 10 ke berapa belah ataupun dalam berapa belah yang Imam Iraqi rahmatullahi alaih sebut tu. Sekejap saya baca ke tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak dengar lah, kata saya dengar sudah. Suka baca nama orang ni sebab baru kita faham. Kalau duduk kita kata beza kot, celah mana tu beza. Tuan-tuan nak dengar saya ni? Tak saya dengar tak usah. Aduh, tak tanda duk mana pula. Tak jumpa Stres lah. Siapa ada nuzhah sini? Siapa ada bawa nuzhatun nazar? Acu cari tempat bahagian mufadalah. Ji dia kata yang pertama, martabat yang pertama ialah maqala fi imam min ammati hadha asy-sya'n innahu asahhul asanid wa qad qila dhalika fi adad min al-asanid dzakara ibn Hajar huna minha thalathata asanid wa hiya az-Zuhri an Salim ibn Abdullah ibn Umar. Zuhri daripada Salim ibn Abdullah daripada Zuhri daripada Salim ibn Abdullah daripada Abdullah bin Umar, daripada ayah dia kan. Muhammad ibn Sirin daripada Abidah As-Salmani daripada Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib. Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai daripada Alqamah ibn Qais An-Nakhai daripada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang saya sebut tadi, Malik bin Anas daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Ubaidullah ibn Umar daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Ubaidullah ibn Umar daripada Qasim daripada Muhammad bin Abu Bakar daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nampak tak? Al-Iraqi jumpa nablah sanad macam ni. Kemudian Ibnu Hajar disebut ada 4 lagi sanad yang seumpama dengan ni, hampir ada 20 sanad. Kemudian
Ada sanad satu lagi yang bawah, walaupun tidak dikatakan as-sahul asanid, tetapi banyak sangat dalam Bukhari Muslim sanad-sanad ini disebut. Antaranya ialah Syu'bah daripada Qatadah daripada Anas, Zuhri daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah, Ma'mar ibn Rashid daripada Hammam ibn Munabbih daripada Abu Hurairah. Hak ini martabak nombor 2. Kemudian martabak nombor 3 seperti Buraid ibn Abdullah daripada Abi Burdah daripada Abu Musa al-Asy'ari, Hammad ibn Salamah daripada Thabit daripada Anas. Hak ni martabat nombor 3. Kemudian ada martabat nombor 4 yang disebut oleh para ulama seperti Suhail ibn Abi Salih daripada ayah dia daripada Abu Hurairah, Al-Ala ibn Abdul Rahman daripada ayah dia daripada Abu Hurairah. Adalah beberapa jalur lagi. Amr bin Shu'aib daripada ayah dia daripada datuk dia, Bahz ibn Hakim daripada ayah dia daripada datuk dia. Jadi tuan-tuan, hak ni merupakan martabat-martabat. Cuma martabat ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh berbeza ni. Dari sudut adalah, dari sudut dhab, dan juga dari sudut iktisar sanad ataupun tidak. Macam Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ulama berbeza pendapat. Adakah sanad itu sanad yang bersambung ataupun terputus? Ulama bersisih pendapat. Ramai kata bersambung lah, tetapi ada yang kata tidak bersambung. Tetapi dalam masa yang sama, perawi dia bukan pada martabat thiqah yang terlalu tinggi. Mereka hanya berada pada martabat saduq. Bila berada pada martabat saduq, maka martabat mereka turun. Nampak tak? Jadi perbezaan ini adalah disebabkan, sebab tu dia kata wa tatafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf. Hadis tu memang sahih, tetapi sahih dia adalah level yang berbeza. Sebab apa? Level adil berbeza, level dhab berbeza, dan juga ittisalus sanad juga berbeza. Sebab ada bersambung yang mana ulama sepakat bersambung, ada yang bersambung ulama bersisih pendapat, walaupun majoriti kata bersambung. Jadi semua benda itu akan menyebabkan perbezaan kedudukan hadis tersebut di sisi para ulama. Bila dia punya kepentingan ni, bila berlaku hadis yang mana bercanggah antara satu sama lain, maka antara wajah tarjih, antara cara untuk ulama mengunggulkan antara satu sama lain, kalau tidak boleh digabungkan, ulama akan tengok yang paling kuat. Nampak tak? Antara yang paling kuat, salah satu wajah tarjihnya hadis itu ada dalam Bukhari ataupun ada dalam Muslim. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Dia kata wa min thamma, oleh demikian qaddima sahihul Bukhari thumma Muslimun thumma syartuhuma. Jadi dikatakan sahih Bukhari paling tinggi sebab syarat dia lebih kuat berbanding dengan syarat Imam Muslim. Dari sudut adalah, dari sudut adalatul rawi, dikatakan perawi yang dikritik dalam sahih Bukhari lebih sikit berbanding dengan perawi yang dikritik daripada dalam sahih Muslim. Nampak tak? Jadi perawi yang dikritik sikit mestilah didahulukan berbanding dengan perawi yang dikritik banyak. Betul tak? Dan kebanyakan perawi dikritik daripada sahih Bukhari ialah guru Imam Bukhari sendiri, dan Imam Bukhari tidak riwayatkan hadis mereka secara banyak. Imam Muslim dikatakan perawi yang dikritik dalam sahih Muslim adalah kebanyakan daripada tabaqat mutaqaddimah, bukan daripada guru Imam Muslim, daripada generasi yang awal. Dan Imam Muslim keluarkan riwayat mereka secara banyak. Nampak tak? Antaranya macam Al-Ala ibn Abdul Rahman daripada ayah dia daripada datuk dia, Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, Hammad daripada Thabit daripada Anas. Jadi Bukhari tak ambil langsung dah, ni lebih kurang, boleh kata hampir tak ambil langsung. Nuskah ini dipanggil sanad ni, Imam Bukhari tak ambil langsung, Imam Muslim ambil, dan dia ambil dalam keadaan yang banyak. Tu pun banyak dah ditinggal, menyebabkan bila ditinggal, Imam Hakim kutip banyak lagi daripada sanad-sanad yang bermasalah ni, yang ada kritikan ni, dan diletak dalam Al-Mustadrak. Bila diletak dalam Al-Mustadrak, hak tu yang Al-Mustadrak dikritik, sebab kebanyakan yang dikutip tu ialah kutipan yang mana tidak tepat sebagaimana piayawan ulama-ulama ilal sebelum tu. Nampak tak? Dia memanglah orang sama, Hammad daripada Thabit daripada Anas, tapi bukan semua riwayat dia betul, bukan semua riwayat dia sahih. Ada ulama terima riwayat dia, dan
ulama yang sama tolak riwayat-riwayat daripada jalan yang sama, tetapi pada mereka riwayat tersebut salah. Hak ni tuan-tuan kena belajar ilmu ilalul hadis, baru kita boleh faham kenapa sanad yang sama tetapi ulama sebahagiannya diterima riwayat dan sebahagian besar riwayat lain ulama tidak terima. Nampak tak? Hak ni dipanggil manhaj intiqa, iaitu memilih riwayat perawi yang mana ulama zan kuat ataupun yakin bahawa mereka betul dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Dia ada satu benda yang dipanggil ikhtiyarur ruwah wa intiqa'u ahadithihim, iaitu memilih perawi daripada ramai-ramai perawi. Kenapa perawi ini yang kita pilih? Dan apabila kita dah pilih perawi ini, bukan semua hadis perawi itu kita terima. Kita akan pilih lagi daripada riwayat-riwayat mereka yang mana ulama yakin betul ataupun zan kuat mereka betul dalam meriwayatkan hadis tersebut. Jadi tuan-tuan, Sahih Bukhari didahulukan satu dari sudut adalatul ruwah, yang dikritik dalam Bukhari lebih sikit berbanding yang dikritik dalam Muslim. Yang dikritik dalam Bukhari kebanyakan ialah daripada guru Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari duduk dengan mereka, Imam Bukhari tahu hadis-hadis mereka, dan Imam Bukhari pilih sedikit sahaja daripada hadis-hadis mereka. Nampak tak? Dan biasanya Imam Bukhari tidak jadikan hadis mereka sebagai hadis tunjang. Hadis mereka hanya disebut sebagai hadis penguat. Adapun hadis tunjang dalam bab itu masih lagi daripada riwayat mereka-mereka yang tidak dikritik. Nampak tak? Tak apalah, panjang pula nak cerita. Yang kedua, dari sudut syarat bersambung, Imam Muslim rahmatullahi alaih, dia cukup dengan muasarah tadi. Guru dengan guru dengan anak murid berada pada satu masa, imkanul liqa', mungkin untuk mereka berjumpa, perawi itu thiqah dan dalam masa sama dia bukan mudallis, tetapi dinisbahkan kepada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Sebagai syarat dia mesti thubutul liqa', dia mesti ada riwayat lain bagi tahu secara jelas bahawa A, anak murid ini, dia berjumpa dengan B, tok guru dia, walaupun sekali. Kecuali pada beberapa hadis yang mana tidak ada thubutul liqa' secara jelas, tetapi Imam Bukhari rahmatullahi alaih masukkan juga disebabkan oleh qara'in tertentu, dan itu bukan hadis usul, hadis syawahid. Jadi dari sudut tu menang Imam Bukhari rahmatullahi alaih lagi. Nampak tak tuan-tuan? Bilangan hadis yang dikritik dalam Bukhari lebih sikit berbanding yang dikritik dalam Sahih Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian barulah Imam Muslim, kemudian syarat mereka berdua. Syarat mereka berdua tu syarat siapa tuan-tuan? Syarat Bukhari, syarat Muslim. Bagaimana tuan-tuan nak tahu syarat mereka berdua? Bagaimana tuan-tuan nak tahu ini syarat Bukhari, ini syarat Muslim? Kerana syarat inilah Imam Hakim rahmatullahi alaih dia tergelincir dalam kitab dia Al-Mustadrak. Dia kata hadis sahih ala syarti syaikhain, berdasarkan syarat Bukhari Muslim, walam yukharrijah, tetapi mereka berdua tidak mengeluarkan hadis ini dalam kitab mereka. Bagi ulama lain, ulama kritik. Sebab nadhariyatus syart, teori syarat Bukhari Muslim ini sampai sekarang diperdebatkan oleh para ulama. Antara tesis yang terbaru yang saya baca oleh Dr. Riyad At-Ta'i, At-Tasih ala Syarti Syaikhain. Ada banyak lagi lah kitab-kitab lain dalam bab ni. Jadi tuan-tuan tak akan faham syarat Bukhari dan Muslim kalau tuan-tuan tak faham siapa perawi yang ada dalam Bukhari dalam Muslim. Bagaimana dikatakan dia syarat Bukhari, dia syarat Muslim? Sebab banyak sangat ulama-ulama mutaakhirin yang datang, dia kata hadza hadisun sahih ala syartil Bukhari, hadza hadithun sahih ala syartil Muslim. Tapi kita tak tahu atas dasar apa dia kata itu syarat Bukhari, syarat Muslim. Nampak tak tuan-tuan? Semata-mata perawi itu dengan gurunya ada dalam Bukhari Muslim, tidak semesti itu syarat Bukhari Muslim. Tidak semestinya. Berapa banyak hadis-hadis dari perawi macam ni ditinggalkan oleh Bukhari dan Muslim sendiri. Nampak tak? Jadi ala kullin, ini antara tempat-tempat yang berlaku kelonggaran di kalangan ulama-ulama mutakhirin. Wallahu a'lam bissawab. Ada ni mesti buat boring. Aku pun boring dah mengajar. Satu dah. Zuhur kau apa? Ha?
110. Ni nak perhabis dah ni. Muka surat sampai muka surat 15 sebab ada benda saya nak baca biasa je. Dia kata apa fa in khafad dhabt. Ni masalah dia kata kalau dah dhabt tu hafalan, kualiti hafalan itu ringan. Sini Ibn Hajar sebut satu. Ringan di sini maksudnya bawah sikit lah daripada dhabt perawi yang sahih. Nampak tak yang saya sebut tadi? Maka fal hasanu li dhatihi, maka hadis itu dikira sebagai hasan li dhatihi. Wa bi kathrati turuqihi sahah. Jadi hasan li dhatihi ni tuan-tuan ni tempat yang masalah. Sebab perawi ni apabila dia mula turun level dia kepada level saduq. Biasanya kalau tuan-tuan tengok dalam Taqrib Ibn Hajar, bila disebut saduq ataupun la ba'sa bihi, laisa bihi ba's, ini biasa menunjukkan kepada perawi yang hasan. Nampak tak? Tetapi lepas tu akan ada level bawah dia, saduq yahim, saduq lahu awham, saduq lahu apa lagi? Akhta. Saduq tetapi dia ada waham. Saduq dia ada kesalahan-kesalahan dalam riwayat. Hak tu maksudnya dia makin turun. Tuan-tuan, kenapa dia diberi level saduq? Ulama turunkan dia daripada level thiqah ke level saduq disebabkan oleh kesilapan dia semakin banyak berbanding dengan kesilapan perawi thiqah. Perawi thiqah ni memang dia buat salah, tetapi kesilapan dia tu ulama kira. Ulama kira tu duk mana tuan-tuan? Hak salah-salah tu, hak tu biasanya ulama akan letak dalam kitabul ilal. Riwayat-riwayat thiqat yang salah akan duduk di dalam kitabul ilal. Kalau riwayat-riwayat mereka tak ada dalam kitabul ilal, maksudnya riwayat tersebut kita boleh terima, kita boleh pakai. Betul tak? Sebab awhamul thiqat, kesilapan perawi yang thiqah ni tak banyak, senang ada dalam kitabul ilal. Tetapi perawi yang saduq, maksudnya kesilapan mereka makin banyak. Bila kesilapan mereka makin banyak tuan-tuan, maksudnya bukan semua hadis perawi yang saduq nilainya adalah hasan. Tidak boleh tidak, kita kena pergi cek dalam kitabul ilal dulu, tengok riwayat ni dikritik oleh ulama ataupun tidak. Nampak tak? Dikritik oleh ulama ataupun tidak. Terutamanya apabila riwayat-riwayat tersebut melibatkan hukum hakam. Apabila melibatkan hukum hakam, terutamanya apabila mereka bersendirian dalam meriwayatkan hukum tersebut, tidak diriwayatkan oleh para thiqat yang lain. Nampak tak? Lagilah kita kena cek. Antara kitab yang banyak cerita kesilapan perawi-perawi ni ialah Al-Majruhin oleh Ibn Hibban. Biasa dia akan sebut nama perawi-perawi yang lemah ni ataupun perawi yang mana melakukan kesilapan, dan mereka akan bawa bukti, contoh-contoh hadis yang mana mereka melakukan kesilapan. Ibn Adi dalam kitab dia Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, Ibn Adi 265 Hijrah meninggal, Ibn Hibban 354. Ibn Adi 365 Hijrah meninggal, Ibn Hibban 354. Al-Uqaili di dalam kitab dia Ad-Du'afa, Al-Uqaili 322 Hijrah meninggal. Biasanya mereka akan bawa nama perawi yang lemah dan hadis-hadis mereka yang dikritik. Jadi tuan-tuan kena belajar baca kitab-kitab lagu ni. Ada kitab yang tulis tentang manhaj Ibn Adi dalam Al-Kamil, manhaj Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa. Bahkan ada satu tesis daripada Al-Azhar, Ad-Du'afa antara Ibn Adi dan juga Al-Uqaili. Jadi tuan-tuan kena faham benda ni semua duduk dalam mana tuan-tuan? Benda ni duduk dalam manhaj muhaddis dan juga dalam ilalul hadis. Jadi sekarang apabila perawi itu dia turun level, biasanya turun level ini disebabkan oleh apa tuan-tuan? Oleh hafalan dia. Sebab dalam masalah adil, kita nak bare minimum, kita nak minimum had untuk seseorang itu diterima riwayat dia ialah mastur, tak ada masalah. Tetapi dalam bab hafalan, dia mesti orang kata tidak banyak kesalahan berbanding dengan hak dia betul.
Jadi sekarang bila dia banyak melakukan kesilapan, tetapi betul tu banyak lagi, ulama akan turunkan dia punya level. Bila ulama turunkan punya level, bila kita dengar saduq ataupun saduq yahim ataupun saduq lahu awham, dalam kepala kita ni, kepala kita akan proses siap-siap bahawasanya riwayat dia ni mesti ada masalah. Mana kita kena cek? Kita kena cek dalam kitabul ilal. Terutamanya kalau ulama tidak menaskan, ulama-ulama yang hebat tidak menaskan hadis itu secara jelas sebagai hadis yang sahih ataupun hadis hasan. Nampak tak? Kita kena cek. Cuma tuan-tuan, hak ni kita cerita sahih li dhati, hasan li dhati kalau dia datang secara satu jalan sahaja. Cuma dia kata wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Tapi kalau ada banyak jalan, maka kita akan naikkan hasan li dhati tadi kepada sahih li ghairi. Tapi adalah muskilah juga dalam masalah ni, saya tak saya bahas sebab dia melibatkan istilah sahaja. Sebab ada ulama kata, saya nak cerita juga sikit. Ada ulama kata apabila hadis itu hasan li dhatihi, kalau ada jalan yang lain, dia ada dua kemungkinan. Jalan tu ialah jalan yang sama dengan dia, hasan li dhatihi juga, ni tak ada masalah, kita namakan dia sebagai sahih li ghairihi. Tetapi ada jalan lain yang mana lebih kuat daripada jalan hasan li dhatihi tadi, bahkan dia adalah sahih li dhatihi. Adakah masih lagi jalan ini kita nak namakan sebagai sahih li ghairihi? Tidak, sepatutnya tidak. Sebagai contoh, hadis laula an asyqa ala ummati la amartu bis siwak inda kulli salah. Hadis Muhammad bin Amr ibn Alqamah, diriwayat daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Betul tak? Masalah dia duduk sini, fihi kalam, di sisi para ulama. Jadi ulama kata hadis dia ni berada pada darjat hasan li dhatihi. Tapi ada satu jalan lain, iaitu jalan Al-A'raj daripada Abu Hurairah, jalan Abu Zinad daripada Al-A'raj. Hak ni qila min as-sahih al-asanid. Jadi sekarang adakah ini kita panggil sahih li dhati, hak ni kita nak panggil sahih li ghairihi? Yang masyhur hak ni orang panggil sahih li ghairihi lah, betul tak? Sebab ada penguat. Syekh Tariq kata, Dr. Ibrahim Al-Lahim kata, dalam kes ni, hadis ini bi'aini Muhammad bin Amr ibn Al-Alqamah dia bukan lagi saduq. Dalam kes ini, hadis ini dia thiqah. Sebab apa? Dia hafal sebagaimana yang perawi thiqat azbat hafal. Nampak tak? Sebab bukan semua perawi saduq hafalan dia ada kesilapan, bukan. Dia ada yang dia buat silap, tetapi ada yang betul. Jadi ketika mana dia betul, kita tak perlu sebut hadis dia hasan li dzatih dah. Jadi di sini terbukti yang mana dia telah hafal hadis itu sebagaimana yang perawi-perawi yang thiqat azbat hafal. Jadi sepatutnya ini juga adalah hadis sahih li dzatih. Nampak tak? Tapi isunya ialah isu istilah sahaja. Dari sudut dia tu adalah makbul, dijadikan hujah. Katakanlah ada ini dia bengong sikit. Tak, sifir dia betul tak betul. Tapi bila orang tanya dia 9 kali 9, dia jawab 81. Walaupun bila orang tanya dia 12 kali 12, ya gagak nak jawab. Takkanlah kita nak kata hak dia betul 9 kali 9 81 kan? Kita nak kata hadis dia sahih li ghairi pada waktu tersebut, sebab dia betul masa tu. Nampak tak? Sebab perawi ni tuan-tuan, dia bukan hafalan dia sama untuk semua hadis. Bukan semua waktu hafalan dia sama. Bukan semua keadaan hafalan dia sama. Nampak tak? Ada orang mana hafal Fatihah memang masya-Allah, hafal Qul huwallah memang masya-Allah. Tetapi ada tempat-tempat yang mana orang Kelantan kata kokak. Tak. Bila dia hafal macam kita kata surah Yusuf, ada tempat-tempat yang tak smooth. Tapi takkan bila dia hafal, dia baca surah Fatihah yang dia tak pernah buat salah, kita nak kata hadis dia hasan li dzatih, disebabkan oleh dia tersangkut di surah Yusuf tadi. Nampak tak? Hak di surah Yusuf tu kita katalah dia hasan li dzatih ataupun whatever lah. Tetapi hak dia betul ni kita kata dia sahih lah, sebab dia tak buat kesilapan di situ. Nampak tak ni? Tamam. Kemudian yang nombor 2 tu fa'in jumi'a. Hak ni saya tak minat ni, saya royak dah tadi. Fa'in jumi'a ni kepada tuan-tuan sahih dengan hasan. Sebab
Mengikut takrif sahih ni sekian, mengikut hasan sekian. Jadi sekarang bagaimana boleh digabung antara sahih dengan hasan? Nampak tak? Fa in jumi'a, hak ni ayat Ibn Hajar. Dia kata falit taraddudi fin naqil haitsu tafarrud. Dia kata ada dua kemungkinan. Mungkin ada satu sanad, mungkin ada dua sanad. Kalau satu sanad, ulama berselisih pendapat tentang satu perawi. Sebagai contoh dalam tu, ada yang kata perawi ni thiqah, maka hadis dia akan jadi sahih berdasarkan pendapat itu. Ataupun ada ulama lain kata perawi itu saduq, maka berdasarkan pendapat yang saduq, hadis dia hasan. Maka bila Imam Tirmizi kata hasan sahih, maksudnya hasan atau sahih. Memang benda ni tak masuk akal. Walaupun Ibn Hajar sebut kebanyakan hadis dalam Sunan Tirmizi yang hasan sahih, hasan sahih, hasan sahih. Kebanyakan. Sahih tu sendiri sedikit berbanding dengan hasan sahih. Imam Tirmizi, imam kabir, imam besar tuan-tuan, anak murid Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Dalam Kitabul Ilal kat belakang dia kata kebanyakan madah, kebanyakan ilmu yang mana berkaitan dengan ilal, dia kata nazartu, aku berdiskusi, aku berdebat dengan siapa? Dengan Ad-Darimi dan juga dengan Bukhari. Kebanyakan daripada Bukhari. Apa tak? Dan dia ada Al-Ilalul Kabir, yang mana dia tanya guru dia Imam Bukhari tentang ilah hadis sekian, hadis sekian. Jadi orang yang nazartul Bukhari wa Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi, takkan kita nak kata kebanyakan kitab dia taradud. Kalau kira taradud, ulama berselisih pendapat ni, sepatutnya semua kitab dia kena tulis gitulah, hasan sahih untuk menunjukkan taradud. Syekh Tariq kata ni pendapat paling tak masuk akal sekali. Syekh Tariq, Dr. Abdullah Ibrahim Al-Lahid sama dia kata, ada saya tak masuk akal. Imam Tirmizi naqid, satu orang ulama hebat, anak murid Bukhari, pakar ilal, ada kitab ilal, tak ke semua benda tu dia taradud, dia tak boleh buat keputusan dia sendiri. Nampak tak? Takkan dia tak boleh buat keputusan dia sendiri. Berapa banyak tempat dalam Sunan Tirmizi, tok guru dia kata sekian pasal perawi, dia langgar. Dia kata tak, pada pandangan aku dia sekian. Nampak tak? Ajib. Kemudian dia kata wa illa fa bi'tibari isnadain. Kalau jalan dia bagi dua, maksudnya ada jalan yang sahih, ada jalan yang hasan, maka dia kata hasan wa sahih. Nampak tak? Muskilah juga tuan-tuan. Walaupun nampak masuk akal, tetapi muskilah juga. Sebab apa? Bila ada sanad yang sahih dan ada sanad yang hasan, kalau kita gabung, sepatutnya sebut sahih je lah. Kau kan? Buat apa lagi sebut hasan? Apabila ada perawi yang mana capai darjat sahih, telah hafal hadis itu dengan baik. Ada perawi yang mana hanya darjat dia hasan dan dia hafal hadis itu dengan baik. Sebagaimana kita bagi tahu tadi lah dalam kes ni, dia jadi sahih lah. Nampak tak? Dan last sekali saya bagi tahu, dalam ni ada lebih kurang 7-8 pendapat. As-Suyuti sebut dalam Tadribur Rawi. Ibn Hajar dalam An-Nukat, dia macam cenderung kepada pendapat Ibn Daqiq Al-Aid. Tetapi pendapat Ibn Daqiq Al-Aid pun saya tak puas hati, ustaz-ustaz kita tak puas hati. Walaupun dia kata macam itulah yang paling okey, tapi still ada sesuatu jawapan dia. Lalu ni tinggal jawapan Ibn Rajab, sebagaimana saya dah bagi isyarat sikit-sikit tadi. Tetapi gapa-gapa pun tuan-tuan bacalah buku Dr. Khalid Durais tu 5 jilid, dan tempat takhasus hadis di Darul Ulum Deoban ni cerita 15 tahun lepas tuan-tuan, dia kumpul setiap hadis yang ada dalam Tirmizi yang sahih saja, buat kajian satu, hasan sahih satu, hasan sahih gharib satu, hasan gharib satu. Nampak tak? Semua tu dia buat kajian. Dan masalah besar tentang Sunan At-Tirmizi ialah hukuman di belakang hadis berselisih antara satu nuskah dengan satu nuskah. Nampak tak? Sekarang kita banyak guna nuskah siapa tuan-tuan? Nuskah yang dicetak oleh Dr. Bashar Awad, Syekh Syahib Al-Alam, nuskah Karruhi. Kemudian nuskah India, dia ada nuskah dia pula, nuskah Mubarak Furi dan seumpamanya. Nuskah sebelum tu Syekh Ahmad Syakir, dia ambil berat tentang perbezaan-perbezaan nuskah. Kemudian orang yang mana nukil daripada Imam Tirmizi, seperti At-Tusi dalam mustakhraj dia terhadap Sunan Tirmizi, Al-Mizzi dalam apa nama kitab dia, dia Tuhfatul Ashraf, Al-Mizzi dalam Tuhfatul Ashraf,
Majd Ibn Taymiyah dalam Al-Muntaqa, kadang-kadang mereka menukilkan hukuman yang berbeza daripada At-Tirmidzi terhadap hadis tu. Ada satu tempat kata hadis hasan gharib, tapi dalam nuskah lain kata hadis gharib sahaja. Ada satu tempat kata hadis hasan sahih, tapi ada dalam nuskah yang lain hadis sahih sahaja ataupun hasan sahaja. Jadi benda tu tuan-tuan menyebabkan kita jadi macam tak hawa pada sah. Allah alam. Menyebabkan istilah Imam Tirmizi sampai hari ni tak sudah. Nampak tak? Allah alam bissawab. Ada dulu. Kat dia pula tak? Abang muka surat 15 hari ni. Apa? Nablah siapa Nablah? Sebab yang mardud ni, hadis dhaif ni, dia kena khusus. Esok saya dia saja. Hak lain-lain ni tuan-tuan, hadis marfu', mauquf ke apa benda tu, satu benda yang sangat tidak penting pada saya rasa. Sebab dia tidak berkait dengan naqad, kritikan hadis secara jelas. Kemudian muka surat 24 tu pasal sifat ulu mutlak, muwafaqah, badal, musawah, musafahah tu, hak tu dalam bab periwayatan ijazah, syiarul adab, apa semua ni, InsyaAllah kita tengok esok lagu mana. Tapi yang paling penting sekali ialah naqad itu, kritikan, dan juga manahij ulama, ilal. Kalau tuan-tuan boleh faham sikit sebanyak kepentingan benda ni, menyebabkan tuan-tuan jadi semakin rajin untuk membaca, untuk mengkaji, sekurang-kurangnya untuk tengok kritikan-kritikan terhadap Bukhari, Muslim yang dikatakan tidak cukup syarat, hak tu pun cukup dah. Banyak dah benda tuan-tuan dapat daripada tuan-tuan habis baca kitab mustalah, tapi bila dapat satu hadis, dapat satu sanad, tuan-tuan tak tahu nak kaji, tak tahu nak ranyam mana. Dan benda ni tidak akan berlaku dalam masa satu hari. Tuan-tuan tak akan faham dalam masa satu hari. Benda ni ambil masa yang panjang. Nak kenal nama, nak tahu tabaqah, nak tahu kedudukan dia, tarikh lahir dia, tarikh wafat dia, siapa guru dia, anak murid dia yang paling khusus dengan dia siapa. Hak ni semua benda-benda ni tuan-tuan kena belajar sendiri. Dan yakinlah ada orang yang ada PhD dalam bidang hadis ataupun Quran Sunnah, tak tahu langsung benda-benda ni. Yakinlah. Sebab dia buat PhD dalam bidang hadis yang terkait dengan naqad, kritikan hadis. Nampak tak? Wallahualam. Kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan tak minat, sudah. Tak payah sakit kepala. Benda ni bukan best pun tuan-tuan. Baik ngaji fiqh senang. Senang faham. Hadis payah. Kalau tuan-tuan tak rajin belajar, tak rajin membaca, tak rajin menghafal, tuan-tuan tidak akan boleh sesuatu pun daripada hadis. Ataupun tujukan inayah tuan-tuan pada benda lain dalam hadis, macam baca matan, baca syarah, hadis tahlili, hadis maudhu'. Tapi orang tak akan panggil tuan-tuan muhaddis lah. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Semayang aku apa ni? Lepas tu, lepas semayang pukul 2. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam.